Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustaz Dr. Anzaruddin dan kepada semua jemaah-jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih Kak Ajah. Jadi yang pertama kita syukur pada Allah ya kerana masih lagi diberikan kesempatan untuk sama-sama kita mempelajari ya dan merenung ya apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran dengan cara kita mempelajari bahasanya ya Quranic Arabic. Dan kalau kita boleh ulang kaji sikit ya sebelum kita masuk kepada perbincangan yang lain tentang apa tuan-tuan ya, tentang nouns kita lah ya, belum sampai 170 lagi. Kita baru sampai di nombor yang ke berapa tu ya? Kita baru sampai yang ke 141 ya. Sampai 150. Ada 10 kan. Setiap kali kita jumpa biasanya kita akan sebut 10 lah ya. 10 yang baru ya, ada tambahan dan insya-Allah ya kita akan tengok pada mana ya. Kita akan tengok pada kita punya buku lah unlocking ya. Jadi insya-Allah buku unlocking ni adalah buku yang kita share lah dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebahagian besar kita sudah ada buku ni tapi ada lagi yang belum ya. Jadi yang belum tolong didapatkan ya untuk supaya kita boleh buat ulang kaji di rumah. Tajuk bukunya, buku yang kedua Unlocking the Words of the Quran ya. Dan insya-Allah kita sampai muka surat yang ke berapa tu? 60 berapa? 62 ke? Hari ini 62. 62 ya. 63. 62 kita nak masuk 62 ya, 61 kita ulang kaji. Ya. Insya-Allah kita ulang kaji sikit. Jadi di mana perkataan dia ya, mari kita sama-sama tengok. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita akan tengok pada nombor berapa ya? Nombor yang ke 141 ya. 41. Okey ya, iman ya, iman. Ya, 141 ya. Imanun. Iman ya, ada alif dagger di situ ya, sepatutnya ada alif lah ya. Imanun ya. Dia normal noun, boleh kita tanwinkan maknanya. Boleh baca 3 cara. Boleh letak alif lam di depan, al-imanu boleh ya, ataupun imanun boleh. Dan kita Dan kita terjemahkan sebagai keimanan dalam bahasa Melayu ya. Dalam bahasa Inggeris kita terjemahkan sebagai belief ya, a belief ya, ataupun kepercayaan lah ya. Jadi iman ni dia secara umum kita kata dia adalah singular masculine ya. 142 uli. Kadang-kadang kita jumpa dalam Quran ulu, boleh dua-dua ya, uli ataupun ulu. Ya, kalau dia jadi subjek ulu. Kalau dia jadi objek uli. Kalau dia datang selepas preposition uli juga ya. Boleh dibaca dua cara. Ya, dia abnormal lah ya. Kerana dia tidak berakhir dengan tanwin ya. Jadi dibaca ulu, maknanya hamzah di atas waw, hamzah di atas alif, waw lam waw, ulu. Kalau dia jadi subjek ya. Kalau at the beginning of the sentence kita kata ulu ya, ulul albab ya, mereka yang memiliki knowledge ya, ataupun mampu menggunakan akal. The possessors of kita panggil ya, of knowledge bagi contoh. Jadi ulul ilmi ya, mereka yang memiliki ilmu. Ulul albab mereka yang kita panggil hati mereka berfungsi ya. Bila didedahkan pada sesuatu perkara dia boleh faham. Kita panggil dia ulul albab ya, boleh melihat dengan kita panggil dengan pandangan yang komprehensif ya, tidak berat sebelah ya. Jadi ulul albab. Kadang-kadang baca ulil albab ya. Jadi ulu sekali lagi kalau dia subjek, kalau dia objek uli. Kalau dia datang selepas preposition, immediately after preposition, 9 preposition, kita panggil dia uli juga ya. Sama. Dia abnormal ya. Kemudian dia plural, itu satu lagi ya. Sebab tu diterjemahkan sebagai those of ataupun possessors of ya. Jadi dia sentiasa plural, dia tak boleh singular ya. Kalau singular kita panggil dia zal waw, macam Zulkarnain. Kita dah pernah bincang sebelum ni Zulkarnain ataupun Zilkarnain ya.
Cuma kalau Zulkarnain dia boleh baca 3 cara. Kalau dia sebagai subjek, Zulkarnain, Zal waw. Ya. Kalau dia sebagai objek, Zalqarnain, Zal alif. Kalau dia datang selepas preposition, Zilqarnain, dia boleh baca 3. Tapi dia singular dan dia masculine. Kalau ulu atau uli, ya, biasanya dia masculine juga, tapi dia plural. Boleh baca 2 cara saja. Tu ada beza sikit. Kalau zu, za, zi, 3 cara. Dan singular masculine. Kalau ulu dan uli 2 cara saja. Ya, tetapi dia tidak singular, dia plural. Ya, ada soalan? 142, silakan. Any question so far? Ada apa-apa nak tanya? Ada, tak ada? Ya, Haji Megat, ada soalan? Haji Megat. Belum ramai lagi ya. Mungkin ramai yang pergi majlis perkahwinan ya. Haji Fakri ada apa? Ustaz baru masuk Ustaz. Saya dengar uli tepung je tadi. Minta maaf. Ya, jadi uli ni ada 2 ya. Haji Fakri, dia ada ulu dan uli ya. Ulu, kalau ulu tu dia jadi subjek. Maknanya at the beginning of the sentence. Ya, kan kita cerita subjek predicate kan last week. Yeah, we discuss about subject and predicate. Every single sentence can be divided into 2. The first part or the focus, the focus of the sentence is called subject. The end ataupun the rest of the sentence is called predicate. Predicate tu cerita dia. Cerita tentang subjek tadi. Jadi subject is the focus and subject is always at the beginning of the sentence. Kebiasaan macam tu. Tapi nanti bila kita naik lebih tinggi, kita akan tengok sentence yang abnormal pula. Yang kita belajar sekarang ni kebanyakannya normal sentence. Tapi nanti bila kita naik lagi, sampai subjek yang lebih-lebih tinggi, kita akan belajar tentang abnormal sentence. Dan abnormal sentence pun ada dalam Quran. Tapi kebanyakannya normal lah. Jadi kalau dia ulu at the beginning of the sentence, dia jadi subjek. Tapi kalau dia jadi objek, dia akan jadi uli. Tak boleh ulu dah. Kalau dia datang immediately after preposition, yang 9 tu, dia akan panggil sebagai uli juga, bukan ulu. Itu kalau kita boleh jelaskan lah. Dan ulu ataupun uli sentiasa plural. Masculine plural. 143, musyrikun. Musyrikun is a normal noun, singular masculine, musyrikun. Dan ada mim depan domah mu, musyrikun. Biasanya musyrikun ni 2, pelaku, orang yang melakukannya. Jadi politis, daripada perkataan politism lah. Politism tu syirik. Kalau kita kata dia melakukan syirik, itu politism. Tetapi kalau orangnya, the doer himself is called musyrikun. Kalau in English, kita boleh panggil dia sebagai adjective, musyrikun, dia sifat, adjective, and also we can call it as active participle. Mungkin baru tuan-tuan sebahagian dengar. Active participle. Maknanya dia pelaku, 2. Active participle. Dia ada passive participle. Passive participle tu objek. Kalau active participle, dia subjek. Dan dia adalah sifat, dia adalah adjective. Jadi dia satu perkataan tapi ada banyak fungsi. Musyrikun, dia 2, dia active participle, dia adjective, dan apa lagi kita kata, dia singular masculine, jadi maknanya banyak. Dia punya apa? Dia buat 2-3 kerja satu masa. Dan semua tu betul. Dia boleh jadi active participle, dia boleh jadi adjective, dan dia boleh jadi 2. Sebab 2 tu biasanya ialah active participle. Pelaku dia subjek. Jadi musyrikun. Kalau musyrikan, dia jadi objek. Kalau musyrikin, di bawah. Dia datang lepas preposition. Okey, musyrikun. 143. Kalau ada soalan, boleh tanya. 144. Sodrun. Sodrun lebih mudah kita terjemahkan sebagai dada. Dada. Sodrun. Jamaknya sudur. Sod, dal, waw, ra. Sudurun. Jangan terjemah sebagai had lah. Kerana maksud dia tu, contoh Quran kata apa ni, Allah ini ya'lamu ma fis sudur. Allah Maha tahu apa yang ada dalam dada, walaupun yang dimaksudkan adalah hati, tetapi kerana hati duduk dalam dada.
Ya, itu kaedah, ya, kaedah Quran lah, ya, dipanggil majaz mursal. Itu kita belum belajar lagi. Itu balaghah, ya, subjek tinggi. Tapi kita akan jumpa nanti, tuan-tuan. Bila kita punya apa nahu kita, ya, grammar kita okey, baru kita boleh upgrade, ya, untuk belajar retorik. Retorik tu balaghah. Dengan balaghah itulah nanti kita dapat melihat keindahan bahasa tu. Dengan nahu belum sangat lagi. Boleh juga tapi belum sangat, ya. Okey, sadrun lebih bagus diterjemahkan sebagai chest, ya, dada. Sebab untuk had kita ada qalbun, ya. Qalbun tu lebih tepat. Nanti kita akan tengok, ya, apa ni beberapa contoh lah, ya. Cuma hari ni tak lagi. Kita akan bagi contoh lain lah, ya. Okey, sadrun normal noun, ya. Apa ni singular masculine, ya. 145 Nuhun. Nuhun nama seorang nabi, ya. Tidak berbangsa Arab walaupun boleh ditanwin. Ya, boleh ditanwin tapi dia tidak boleh, ya, tolong di silentkan. Nuhun, ya. Kebetulan boleh ditanwin. Ini exception. Biasanya, ya, apa ni, as I said before, ya, any Arabic name, ya, that can be nonated, ya, yang boleh ditanwinkan. Ya, sebab tanwin in English kita panggil nonation. Nonation tu maknanya tanwin, pentadwinan. Ya, susah bahasa Melayu. Ya, kena tambah banyak prefix, ya, suffix dan sebagainya. Susah, ya. Bahasa Arab lebih senang. Bahasa Arab tanwin. Maknanya perbuatan memberikan bunyi nun kepada sesuatu, ya. Tuan-tuan kalau nak tulislah, ya. Apa dia makna tanwin? Tanwin maknanya memberikan bunyi nun, ya. Memasukkan huruf nun ataupun membunyikan huruf nun pada sesuatu perkataan, pada sesuatu noun, ya. Sebab tanwin ni hanya untuk noun saja. Untuk verb tak boleh tanwin, ya. Untuk partikel tak boleh. Hanya untuk noun saja. Dia special karakteristik untuk noun. Dia boleh carry Dia boleh carry tanwin ataupun nonation. Jadi kalau kita letak sesuatu, contoh noh kan, noh. Kita wakaf, kita bunyi noh, tak ada tanwin. Noh, tak ada tanwin. Ya, ataupun kita kata musyrik, tak ada tanwin. Sodar, tak ada tanwin. Kita wakaf. Tapi sebaik saja kita letak tanwin, ya, kita letak bunyi nun. Musyrikun 143, musyrikun 144, sodarun 145, nuhun ada tanwin. Sebab apa? Sebab kita masukkan huruf nun kepada perkataan tersebut dan kita bunyikan nun tu. Ya, nuhun kan bunyi nun, sodarun, ya, musyrikun ada bunyi tu. Ya, the sound of nun tu menyebabkan kita panggil dia tanwin. Ya, dan dia normal noun. Sebab bila dia ada tanwin, dia normal noun, boleh baca 3 cara dan boleh letak alif lam kat depan. Ya, cuma nama-nama kita tak boleh saja-saja letak macam Nuh, tak boleh letak alif lam, an-Nuh tak boleh lah. Muhammadun saja-saja nak letak al-Muhammadu tak boleh lah. Melainkan kita jadikan dia sifat. Kalau jadikan adjektif boleh letak alif lam. Kita tengok, ya. Kita akan tengok tu contoh-contoh tu. Okey, ada soalan setakat ni? No, dia bukan nama Arab dan dia bukan berbangsa Arab. Keturunan Nabi Nuh barulah, ya, datang bangsa Arab. Dan Nabi ataupun Rasul pertama berbangsa Arab, ya, adalah siapa? Adalah Nabi Hudun. Dan beliau boleh ditanwinkan. Ya. Dan baginda berada dari segi geografi, ya, duduk di mana? Di Yaman. Dan Yaman adalah the origin of the Arab people. Jadi oleh kerana Yaman tu, ya, Yaman tu the origin of the Arab people, bangsa Arab ni banyak datang daripada Yaman lah, ya. Even Nabi Muhammad SAW pun kita kata, ya, walaupun dari segi keturunan Nabi Muhammad ni daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ada anak nama Ismail, tapi isteri Ismail daripada kabilah Jurhum. Jurhum, ya, from where? Jurhum from Yaman. Ya, jadi maknanya Nabi Muhammad tu pun asal daripada Yaman juga. Ya, keturunan dia. Maknanya dari segi moyang perempuan Nabi. Ya, moyang lelaki Nabi Ismail. Nabi Ismail, ya, orang Kaldan. Kaldan maknanya orang Iraq, ya, Babylonian. Itu dia punya asal usul dia. Jadi kebetulan Nuh boleh ditanwin. Okey, normal noun lah, ya. Nuhun, Nuhan, Nuhin boleh. 146 Nurun, ya, Nurun sama juga, ada nonation dekat situ. Ya, dan dia singular masculine.
Boleh letak alif lam, boleh baca 3 cara sebab dia normal noun, maknanya light ataupun cahaya. Ya, daripada nur dapat perkataan munawwarah. Ya, Al-Madinah Al-Munawwarah tu. Ya, daripada munawwarah tu daripada nur lah. Ya, makna cahaya. Jadi Al-Madinah Al-Munawwarah kita terjemah sebagai the city of lights. Ya, the city of light. Maknanya bandar yang diterangi ya oleh cahaya keimanan kerana Rasulullah berhijrah ke sana. Ya, dengan sebab Nabi duduk di sana, Nabi diwafatkan di situ, dikebumikan di situ, maka dia menjadi the city of lights. Ya, tapi terjemahan the city of light tak 100% bagus. Ya, tak boleh terjemah juga. Dari segi bahasa Arab, Al-Madinah Al-Munawwarah, mana bandar yang dicahayakan dengan kehadiran Nabi. Ya, oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terjemahan in English tu tak memenuhi kehendak ya dalam Arabik. Tapi nak buat macam mana ya, itu the best translation that we can make it ya in English. Tapi untuk terjemah lebih tak boleh ya. Jadi kita terjemah pun bandar yang bercahaya, bukan ya, bandar yang diberi cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kehadiran Nabi Muhammad di situ, dengan kehadiran dakwah Islam di situ ya. Jadi ada makna yang lebih luas lagi. Itu nurun ya. Jamak dia anwar ya, hamzah nun waw alif ra. Jadi oleh kerana nak dapatkan anwar tu kita kena break the structure of nur, maka anwar dipanggil sebagai broken plural. Itu asal ya, broken plural. Singular nurun. Ya, in order to make it plural, you have to break the structure of nur. You have to break nun waw ra ya, sebab tambah alif hamzah depan, letak alif dekat tengah ya, anwar ya, panjang. Jadi oleh kerana itu dia panggil broken plural, because you have to break the singular structure in order to get the plural ya. As simple as that. Ada soalan silakan. Ada apa setakat ni? Tuan-tuan jangan diam je tuan-tuan ya, respon sikit. Yes, Ustaz. Thank you. Thank you ya. Okey, ada apa? Ya. Ada soalan? Chatting? Ya. Ya, silakan. Ya, saya cuma bila tengok Nur Ustaz, dia dalam surah An-Nur. Tapi ada juga yang bila disebut sirajan sebagai siraj sebagai terjemahan yang menunjukkan cahaya ataupun pantulan cahaya. Jadi ada perbezaan ke Ustaz? Dia boleh letak satu lagi, dia pun juga ya. Biasanya matahari dipanggil dia, tapi bulan dipanggil nur. Ya, mengapa? Patutnya matahari lah kita panggil nur, ya, bulan kita panggil dia. Tapi tak ya, dia ada sebab siraj ya biasa diterjemah sebagai pelita. Maknanya lamp lah, lamp ya. Pelita lah kita kata ya. Pelita apa in English, apa terjemahan apa Haji Fakri? Pelita yang kita guna untuk macam 7 likur malam 7 likur. Kita panggil apa tu? Well, candle is one of it lah kan. Tapi candle lebih pada lilin lah kan. Candle lilin ni yang pakai minyak tanah tu. Lamp burner. Lamp burner ya. Lamp lah. Lamp lah ya. LAMP ya. Jadi lamp tu ya, dia sirajun. Tapi kalau kita nak kata dia apa kita panggil ya, pelita yang menerangi, kita kena tambah perkataan. Dia siraj saja tak cukup. Quran datang dengan perkataan sirajun munir. Sirajun munir. Munir itulah yang memberi cahaya. Ya, jadi siraj saja dia tak cukup. Walaupun siraj itself is a pelita, ya, tapi biasa kita akan kata sirajun munir. Ya, seolah-olah Nabi Muhammad tu macam pelita yang menerangi. Mana kehadiran Nabi tu. Ya, kedatangan Nabi tu, ya, the arrival of Nabi SAW give light to the whole world. Pada makhluk manusia, kepada binatang, kepada jin, ya, kepada semualah, kepada alam ni. Sebab tu Nabi sebagai rahmatan lil alamin kan. Sebab salah satu fungsi Nabi sebagai pembawa cahaya keimanan, cahaya dakwah. Ya, itu siraj. Jadi secara umum siraj tu pelita. Ya. Tapi kadang-kadang matahari juga digambarkan sebagai sirajun munir kerana dia mengeluarkan cahaya. Tetapi Quran, ya, minta maaf tuan-tuannya, ni dah pergi balaghah ni ya, tapi sebab tanya Ustaz jawab secara ringkas. Kalau tuan-tuan jumpa perkataan
apa ni dia ya, dot ya alif hamzah dalam Quran, biasa dia dikaitkan dengan bulan. Ya, sedangkan matahari di apa ni dia an-nur dikaitkan dengan bulan. Dia dengan matahari. Sedangkan yang kita faham ya, nur tu patutnya matahari lah. Matahari yang mengeluarkan cahaya. Bulan memantulkan ya, dia ada reflection kat situ. Tapi Quran tak. Quran buat the other way around. Ya, apa sebab? Itu dalam balaghah lah, tinggilah sikit tuan-tuan. For the time being, Ustaz nak bagi tahu ada nur cahaya, ada dia cahaya juga, ya, yang dikatakan lebih kuat daripada nur, ya, aqwa minan nur, ya. Orang Arab panggil apa ni, apa kita panggil ya, adiya'u aqwa minan nur. Dia tu cahayanya lebih kuat daripada nur. Dan kita ada sirajun, tadi Haji Fakri tanya. Sirajun secara umum terjemah sebagai pelita, sebagai lamp sajalah, ya. Ustaz tengok ada soalan di sini. Ya, silakan. Lepas last week Ustaz sebut balaghah tu apa Ustaz? Ustaz dah terjemah retorik banyak kali Ustaz sebut, Kak. Oh, retorik tu balaghah. Retorik tu English translation for balaghah. Okay, right. Retorik kan Ustaz sebut banyak kali. Okey ya. Okey, jadi oleh kerana tak apa mute kan. Kak Mazidah ada tanya ya, Kak Ajah kita ada tanya tentang balaghah. Dia balaghah ya, bukan balaghat ya, balaghah. Ya, BALAGHAH. Balaghah. Balaghah tu ialah satu disiplin ilmu ya, is apa kita panggil ya, is a discipline ya, of knowledge yang mengajar kita untuk memahami the beauty of the Quran ya, the linguistic beauty of the Quran antaranya. Yang kita belajar ni ya, apa ni masculine, feminine, singular, plural ya, past tense, present tense ya. Yang benda-benda ni kebanyakannya this is grammar. This is Arabic grammar ya. Dan Arabic grammar can be divided into two pula ya. Dia ada syntax dengan apa? Ustaz tak bagi detail lagi, tapi sebab akak tanya Ustaz jawablah. Ya. Orang Melayu bila kita kata grammar is grammar lah, tapi grammar can be divided into two. The first one is called syntax, dia panggil syntax. Syntax tu structure tu, sentence structure. Kita nak tahu dia predicate yang mana ya, apa kita panggil, dia punya subjek dekat mana. Itu cerita tentang syntax. Tapi kalau kita nak belajar tentang perkataan tu macam tadi kan, daripada perkataan musyrik tu dapat syirik. Kalau perempuan musyrikah ya, perbuatan mengajak orang supaya syirik ya, dan macam-macam yang berkaitan dengan dia dalam dia punya apa kita panggil semantic field dia ya. Dia punya apa, dia punya semantic field itu ya. Masa tu kita panggil dia sebagai apa ni, morfologi ya. Itu detail lah tuan-tuan ya. Ustaz nak kena cerita tu dengan detail, kalau ada physical class boleh guna papan apa, whiteboard dan sebagainya, tuan-tuan boleh tanya tu lebih jelas lah ya. For the time being tak apa, terima dulu. Kita ada syntax, kita ada morfologi, a combination of both ya. Maknanya apa ni apa, syntax and morphology jadi grammar tu, kita dah sebut grammar tu tata bahasa orang Melayu panggil. Dan dia ada satu lagi dia panggil rhetorics, or in Arabic we call it balaghah. Balaghah tu dia tinggi sikit daripada apa ni grammar. Yang kita belajar ni kebanyakannya grammar. Tapi bila tanya detail-detail macam tadi Haji Fakri tanya tentang siraj ya, Ustaz sebut tentang nur, tentang dia ya, tentang kita belajar pada minggu lepas imra'atun, Ustaz akan bagi contoh hari ni. Beza antara imra'atun dengan apa? Dengan zaujun. Ya, pasal apa zaujun pun isteri, imra'atun pun isteri. Ada beza tak? Ada beza. Hari ni kita akan buktikan insya-Allah melalui ayat-ayat Quran. Okey ya, itu kalau Ustaz boleh detailkan sikit. Kemudian apa ni apa? Setakat ni tak ada apalah ya. Kalau ada soalan lain silakan, ada apa? Kak Mazidah ada apa lagi? Silakan. Tak apa, proceed Ustaz. Terima kasih. Okey, sama. 147 hamdun ya. Hamdun maknanya pujian. Is a praise. A praise ya. Singular masculine, normal noun ya. Boleh baca 3 cara. 148 Isra'ilu. Boleh tak baca Isra'ila? Boleh. Isra'ilu kalau dia jadi subjek ya. Whenever it is a subject ya, kita kata Isra'ilu. Kalau dia jadi objek, Isra'ila. Kalau dia datang selepas preposition, masih Isra'ila. Dia tidak ada Isra'ili, tak ada. Ya, Isra'ili tak ada. Nak letak Isra'ili boleh, tapi kena tambah ya dekat belakang. Isra'ili. Ya, itu yang akhirnya jadi Isra'iliyat tu.
Israiliyat. Boleh tak baca? Boleh. Ya, tapi dia jadi sifat. Ya, kalau nak jadikan dia adjektif, tambah ya kat belakang. Israeli. Ya, maknanya something that is originated from the Israelites. Ya, daripada Bani Israel. Itu yang kita panggil Israeli. Ya, cerita-cerita tentang nabi-nabi terdahulu. Ya, Nabi Musa, Nabi Harun. Cerita tentang Qarun. Ya, cerita tentang Bani Israel. Itu kita panggil Israeli. Kalau banyak Israiliyat. Ya, jadi nama-nama yang bukan Arab, ya, non-Arabic name macam Israel, kita nak jadikan dia sifat adjektif, tambah ya saja kat belakang. Ya, kita tambah ya saja. Yang nama-nama bukan Arab. Nama Arab pun boleh juga tambah ya. Tapi bukan semua, ya. Jadi nama-nama bukan Arab ni senang. Israel, Israeli. Ada ya kat belakang. Tapi kalau dia sebagai subjek Israilun, ya, Israilu. Ya, kalau dia objek Israila, macam tu je. Ya, dia tak boleh ditanwinkan lah sebab dia bukan Arab. Ya, Israel bukan Arab, ya. Tapi dia boleh dijadikan adjektif dengan menambah ya di belakang. Macam kita kata kalau nama bandar kan. Al-Imam Al-Bukhari, ya, dia asalnya daripada Bukhara. Jadi nak jadikan dia adjektif, tambah ya kat belakang. Bukhara tak boleh, Bukhari. Ya, Bukhari, ya. Kebetulan Bukhari itu dalam bahasa Arab maknanya wap. Ya, maknanya wap ataupun asap, ya. Asap dukhan lah lebih tepat. Bukhari makna wap lah, ya, steam. Jadi kalau kita panggil nasi yang di steam tu, ya, kita panggil rice, ya. Kita panggil rice Bukhari kan, ya, steam rice. Steam rice tu, ya, ambil daripada perkataan Bukhari. Kebetulan, ya, datang daripada bandar tu juga. Ya, nasi Bukhari lah, orang duk panggil nasi Bukhari kan, atau nasi Bukhara. Ya, tapi nak jadikan dia sifat, tambah ya, Bukhari. Ya, tu dia punya cara dia. Mekah, Maki. Madinah, Madani. Ya, Baghdad, Baghdadi. Itu ada sistem Baghdadi tu. Sebab ustaz yang buat sistem tu, dia belajar di Baghdad. That's why kita panggil dia sistem Baghdadi. Sebab dia belajar tu, benda tu, ya, dan dia dapat idea tu, ya, mungkin daripada sana lah, ya, tapi dia graduate daripada Baghdad, so Baghdadi, ya, macam itulah, ya. Arab dia macam tu, ya. Kalau dia belajar di Mesir, Masri. Kalau dia belajar daripada Universiti Azhar, Azhari, ya. Kalau dia daripada macam itulah, itu cara orang Arab buat sistem, ya, adjektif dengan menambah ya kat belakang. Itu contoh dia. Ada soalan? Silakan. Ni ustaz tambah-tambah lagi maklumatnya sebab ada yang ustaz tak sebut pada minggu lepas, ustaz tambah. Okey, ya, tak ada. Kalau tak ada, 149 salamun. Salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya, salamun kesejahteraan, kehebatan, keagungan. Ya, itu malam qadar, ya. Hatta matla'il fajar, sampailah terbit fajar. Jadi malam itu berakhir apabila fajar terbit. Masuk je subuh, berakhir malam, ya. Itu ada perkataan salamun hiya hatta matla'il fajar. Tapi salam di sini secara umum maknanya kesejahteraan. Peace, ya. Assalamualaikum, Ustaz. Yeah. Okey, memang saya menunggu nak tanya pasal salam. Remember ada one class kita bercakap pasal, of course we have to say in full Assalamualaikum. That is the best. Yeah. Dan lagi panjang lagi bagus. And then ada one class kita discuss. Ustaz dah sebut some people buat shortcut. Just salam saja. Okay. And then Ustaz kata no, we must say. Untuk message apa WhatsApp ke message apa ni short messages boleh. Tapi boleh, kita faham kan makna dia. Tapi hari tu adalah kelas kita juga discuss. We cannot say just salam. Ustaz kata we must say assalam. Hari ni saya nak sahkan yang sebenarnya. So sekarang Ustaz sahkan kalau kita kata salam saja, okey ya? Okey ya? Sebab dalam discussion bagi Ustaz peluang untuk respon dulu. Alright, okey, saya dah stop dah situ. Okey, sebab kadang-kadang ya, minta maaf tuan-tuan generalizekan. Ya, Ustaz cakap dua situasi. Tapi tuan-tuan generalizekan, ya. Bila kita bercakap dalam konteks perbualan, ya, kita boleh, we have all the luxury of time, ya, we have all the luxury of space and what not. So kita guna assalam, ya, macam bagi salam. Kita tak kata assalamualaikum, kita kata assalamualaikum, ada alif lam. Bila kita solat, ya, ketika nak mengakhiri solat, assalamualaikum, mesti ada alif lam.
Pasal that alif lam ada meaning. That alif lam carries meaning. Ya, dia ada makna seluruh kebaikan kesejahteraan, ya, alaikum ke atas kamu. Macam kita doakan orang. Ya, kalau tak ada alif lam, rugi. Ya, jadi kena ada alif lam supaya kita spesifikkan makna keseluruhan, kesempurnaan dan sebagainya tu untuk orang tadi. Sukalah kita. Tapi kalau dia kata Assalamualaikum, kita hilangkan alif lam. So tak ada makna, ya, tak ada specification tu dah tak ada. Itu kalau kita, itu spoken Arabic, ya. Di mana we have the luxury of time and space and what not. Tapi kalau kita hantar message, short messages, SMS, WhatsApp messages, boleh tak kita letak salam saja, ya? Ustaz personally, Ustaz akan tulis assalam juga, ya, tapi Ustaz ringkaskan ASSLM contoh, ya. Assalam contoh. Untuk membezakan, ya, dengan salam saja, ya. Sebab kalau salam saja ada makna macam tadilah, ya, makna kesejahteraan, ya. Tapi kalau kita letak alif lam, tak payahlah letak penuh, ya. ALSALAM penuh, ya, kita ringkas saja. Kalau Ustaz letak AS, ya, SLM tu salam lah, ya. Jadi ada beza, sama ada kita buat dalam bentuk written message ataupun spoken message. Kalau spoken kita guna penuh. Itu maksud Ustaz. Boleh faham tak Kak Mazidah? Okey tak? Okey, terima kasih Ustaz. Sebab selama ni saya guna SALAM aja. So sekarang saya pastikan saya ada AS di depan lah. Terima kasih Ustaz. Dan ya sama. Tak payah letak SALAM lah, ya. Boleh letak SLM je. Sebab benda tu understood. Ya. Even Okay, even kalau masyarakat dah terima SLM tu sebagai Assalamualaikum, why not? Ya. Dia dalam fiqh kita panggil uruf. Kak Mazidah boleh mute kan? Ya, kita panggil uruf. Uruf tu makna kebiasaan masyarakat. Ya, kebiasaan masyarakat. Mana dia uruf? Ya, macam contoh kita katakan, ya. Kalau kita pergi majlis perkahwinan, ni Ustaz bagi contoh fiqh sebab this is a fiqh question. Ya, kita panggil apa? Ya, dia panggil jurisprudential, ya. Fiqh tu in Arabic, in English kita panggil jurisprudence. Jadi to make it adjective, you have to pronounce it as jurisprudential. Macam prudential juga, prudential, ya. BSN takaful prudential tu. Ini kita prudential saja, ya. Prudential tak. Ini jurisprudential. Dia makna fiqh, soalan-soalan fiqh, ya. Jurisprudential question. Jadi bila kita cerita tentang jurisprudence, dia ada kebiasaan yang sudah menjadi hukum. Ya, contohnya kita kata dalam masyarakat Melayu ni, ya, kalau pergi majlis kahwin biasa orang akan bagi apa kita panggil bagi apa salam tu, ya, biasa letak paket tu lah, ya, angpau tu lah kita panggil, tapi dia tak, sebab kalau angpau tu dia jadi merah kan, ya, dalam masyarakat Cina bukan angpau lah, ya, warna lain, sebab ang tu makna Cina, makna merah kan, so boleh putih, boleh hijau, boleh apa, maknanya itulah, ya, bagi pau tu lah, ya, kepada dia. Jadi dah biasa dah, ya. Kalau masyarakat lain mungkin tak macam tu. Ya, ada masyarakat setengah-setengah tempat, kalau dulu kita kata dia datang dia bawa beras, dia datang dia bawa kuih, ya, dia bawa serimuka, dia bawa macam tu. Dia tak bagi dalam bentuk duit, ya. Ada setengah orang tak, ya. Dia kata datang je lah. Ini kita majlis doa selamat, datang je. Tak payah duit apa semua, tak payah. Dia bergantung kepada kebiasaan, dan kebiasaan tu boleh menjadi hukum. Jadi kalau dalam masyarakat, balik pada soalan tadi, kalau SLM tu sudah diterima sebagai full, ya, version of Assalamualaikum, short version of Assalamualaikum, acceptable lah, boleh lah. Ya, sebab tu saya tanya tadi, dalam masyarakat yang diterima tu apa? Adakah SLM tu sudah menunjuk pada Assalamualaikum? Kalau sudah diterima, boleh lah. Ya, maksud kita, ya, Assalamualaikum lah. Macam dalam keadaan sekarang kan, ya, kadang-kadang kita jumpa dengan orang daripada jauh, bila kita angkat tangan, that angkat tangan bukan makna angkat tangan. Angkat tangan tu, ya, adalah Assalamualaikum. Sebab tu kita angkat tangan jauh ni, ya, kita jumpa kawan, kita angkat tangan. That is Assalamualaikum, kita tak Assalamualaikum, kan tak sesuai. Angkat tangan tu maknanya Assalamualaikum. Ya, kemudian dia pun angkat tangan, dia letak kat dada, ya. Dan maknanya kita bertukar salam. If that is the culture, ya, yang sudah acceptable, ya, di kalangan masyarakat, so terimalah, ya. Itulah maksud dia tadi. Tapi kalau ustaz, ya, ustaz rasa ustaz nak letak juga, so ustaz letak
AS kat depan ataupun AL kat depan, ya. Dan orang boleh terima dengan baik sebab benda tu kita dah biasa buat, jadi laju je lah, ya. AS SLM, okey. Tapi kalau SLM tu diterima sebagai satu jurisprudential culture, dah acceptable, ya, maknanya social convention dah terima, okey lah. Macam itulah maksud dia. Dia sebenarnya dia tak susah, ya, tapi macam tadilah, ya, kalau Ustaz jawab ringkas sangat nanti tuan-tuan salah faham. So itulah, ya. Kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak kita terus saja. Okey, ya, 149 salamun, ya, sama. Salamun, ya. 150, ya. Yang terakhir jazaun, ya. Jazaun dia normal noun, dia singular masculine, ya. Boleh letak alif lam di depan macam biasalah, ya. Maksudnya ialah kita panggil, ya, balasan, ya, ataupun ganjaran. In Malay kita panggil balasan atau ganjaran ataupun compensation lah, ya. Oleh kerana kita buat baik maka Allah balas dengan syurga, ya. Dalam hadis selalu Allah sebut wajazaohum, ya, wajazaohum jahannam, balasan mereka adalah neraka jahanam. Wajazaohum al-jannah, balasan mereka adalah syurga, ya. Dalam cerita bab haji sebagai contoh, ya. Nabi kata al-hajjul mabrur, haji mabrur itu laisalahu jaza, tidak ada balasan yang setimpal untuk orang yang buat, yang dapat haji mabrur illal jannah, melainkan syurga. Jadi jaza tu boleh dua-dua. Dia boleh jadi negatif punya jaza, ya, boleh jadi juga positif jaza. Jaza ni dia bukan kita panggil, ya, dia bukan jaza ni mesti syurga saja, tak. Jaza can also be neraka, ya. Balasan di dunia boleh azab, balasan di dunia boleh nikmat, dua-dua boleh. So jaza ni dia tidak ada satu makna saja, positif saja, tak, ya. Dia both connotation ada, positive connotation and negative connotation. Itu kalau Ustaz boleh habiskan. Okey tuan-tuan, selesai, ya. Kita nak tambah baru tapi, ya, banyak sangat. Kita fokus pada contoh lah, ya, terus contoh. Ada soalan sebelum kita Ustaz stop sharing yang ini, Ustaz nak share yang lain? Ada? Silakan. So tuan-tuan, kita sebut dalam mesej WhatsApp ke atau apa-apa, Ustaz, kita sebut jazakallah khair. Is the sebenarnya sebenarnya jazakallahu khairan. Dia jadi objek ke situ. Bila dia objek kena baca khairan. Ustaz tengok ramai orang cakap jazakallah khair. Dia bukan jazakallah khair. Sebab kalau kita kata jazakallah khair, mungkin maknanya jazakallahu khairin atau khairun. Sebab tu Ustaz kata bila kita belajar grammar, tuan-tuan kena tahu, ya, khair tu jadi apa. Kalau khair tu jadi subjek, khairun. Kalau dia datang selepas preposition, khairin. Ya, sekarang ni dia jadi objek. Bila dia objek, tuan-tuan tak boleh baca khairun atau khairin. Ya, kita kena baca khairan. Jazakallahu khairan. Always khairan. Not khairun, not khairin. Not khair. Salah tuan-tuan. Ya, jadi betul kan? Ustaz, okay, itu kalau ya. Ustaz, ya. Kalau kita memang saya nak tanya juga ni Ustaz. Kadang-kadang saya letak jazakallah KHAYR. Is it correct or incorrect? Jadi Ustaz sebut, ya, incorrect lah. Ya, khairan. Mana salah, kena tambah ya? AN. Incorrect, ya? Kena tambah AN. Okay. I thought that's a kena short tambah, form for that, you know. Kalau dah acceptable, masalahnya orang tak tahu. Contoh, ya, okey, contoh. Okay, Ustaz. Ustaz ada student. Okey, tak apa. Ustaz ada student, dalam mesej dia letak JZK kan, kemudian KHR macam tu, ya. Kita ingatkan dia kata jazakallah khairan. Tapi bila dia bercakap dengan Ustaz, ya, spoken, dia cakap macam tu juga, jazakallah khair Ustaz. Not jazakallah khair, jazakallahu khairan. It's always khairan. It can never be khairun or khairin. It must always be khairan. Khairan mean KHAIRAN. Ya, kalau nak ringkas KHRN lah. Ya, not KHR. Sebab kalau kita dah biasa buat salah dalam mesej, nanti bila kita bercakap, kita akan buat the same mistake. Ya, betul tak tuan-tuan? Betul tuan-tuan. Ya. Sebab Ustaz cakap berdasarkan pada pengalaman. Betul kan? Tambah AN. Dia sama. Okey. Ya. Ya. Tu tadi Nur tu tadi, apa lagi satu dia punya perkataan similar name Nur?
Nur. Dia Dia, dot dia. ya alif hamzah. Dot Dot ya alif hamzah. Diaun. Dot. Diaun. Dia. Ya, diaun. So kalau Okey. kalau jazakallah khairan untuk buat kebaikan, kalau yang Ustaz kata negatif tadi tu jazakallahu ghairu khairan ke Ustaz? Betul. Jazakallahu khairan. Pasal dia jadi objek. Tidak, tapi Tahu tak apa makna jazakallah? Okey, kejap ya. Sorry apa Ustaz interfere Haji punya soalan. okey. Jazakallah tu maknanya moga-moga Allah membalas. Membalas apa? Membalas khairan. Khairan tu jadi objek. Moga-moga Allah membalas kebaikan, ya, ataupun Allah membalas dengan lebih baik. Khairan situ jadi apa? Dia jadi apa ni, komparatif. Kita buat satu kebaikan pada orang, Allah akan balas dengan yang lebih baik. Ya, ataupun Allah akan balas dengan yang terbaik. Ya, dua-dua boleh. Ya. May Allah apa kita panggil, balas apa? May Allah reward you with a better one, with the best reward. May Allah give you the best reward, ataupun may Allah give you a better reward. That better reward or best reward is khairan, not khairun, not khairin. Pasal dia objek. Kita dah belajar, bila dia subjek, dia domah. Bila dia objek, dia fathah. That's why khairan. Khairan is fathah. Ya. Kalau tuan-tuan baca khairun, dia jadi subjek. Dia bukan subjek. Subjek di situ. Ya. Subjek, tak ada subjek situ tuan-tuan. Jazakallah khairan. Allah is the doer. Allah is the, apa kita panggil? Allah tu jadi pelakunya. Moga-moga Allah membalas yang terbaik. Jadi yang terbaik itu is khairan. Khairan, kena baca betul khairan. Okey, Haji Fakri boleh sambung. Sorry, Ustaz interfere. Ya. Ya, saya nak take the point. Ustaz kata benda ni boleh jadi positif, boleh jadi negatif. Jazak. Okey. Jadi maknanya kalau seseorang dia nak membalas balik apa perbuatan yang dibuat tu, dia boleh buat jazakallahu ghairu khairan kan? Tak boleh. Kalau ghairu kena khairin lah baca. Dia compound noun pula. Haji dah buat mistake lain pula. Okey. Dia jadi compound noun. Okey. Tapi kita tak cakap macam tu. Mana ada kita doakan keburukan untuk orang. Ya, kita tetap juga jawab mudah-mudahan Allah membalas dengan yang lebih baik. Tetap juga. Ya, Allah membalas dengan lebih baik. Sebab walaupun orang buat tak berapa bagus pada kita tetap juga kata jazakallah khairan. Mudah-mudahan Allah membalas kamu dengan yang lebih baik. Ya, kita tak kata mudah-mudahan Allah balas kamu dengan keburukan. We will never say that. Sebab dari segi akhlak kita mendoakan orang, kita tak doakan keburukan. Unless kalau memang kena. Macam Nabi. Nabi tak doakan keburukan pada orang in general. Tapi pernah tak Nabi doakan keburukan? Ya. Memang. Ya. Sebab bila keburukan tu terlalu hebat. Maknanya orang Islam pendakwah dibunuh. Ya. Ada 80 orang pendakwah dibunuh. Ya. Dan mereka dibunuh dalam keadaan mereka tak boleh melawan. Sebab mereka pergi sebagai pendakwah. Di ambush di tengah-tengah jalan dan dibunuh dengan sadis, mati tuan-tuan. Ya, jadi bila Nabi dapat berita tu daripada Jibril, Nabi buat apa ni solat, dan dalam solat fardu Nabi buat qunut nazilah. Kerana ada wabak penyakit, ada pandemik, ada insiden, ya, ada apa sajalah calamity yang berlaku. Sebab tu ada juga Nabi doakan keburukan. Nabi Nuh pun pernah mendoakan keburukan. Tapi ya, before that semua baik. Tapi bila dah sampai satu tahap memang tak ada pilihan. Maka baru. Ya. Tapi macam tadi. In terms of jazakallah is always khairan. Mesti kebaikan. Kita tak kata moga Allah balas dengan bukan kebaikan. Macam Haji Fakri sebut. Tak. Kita tak kata macam tu. That is akhlak Muslim. Okey, boleh tuan-tuan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ustaz, kita dah belajar 3 different nouns but with the same meaning. Son. How come? Apa different dia Ustaz? Walad, ibni, bunai. Tapi maksud dia semua sama, son. Kenapa tu Ustaz? Yang mana? Nombor berapa? Dah banyak dah Ustaz. Sebenarnya bunai. Kita dah
Because saya buat revision ni saya perasan lah tengok ada ya tidak mana. Soalan tadi sekali lagi apa aja? Dia three different nouns tapi maksud dia sama, son, walad, ibni dan bunai. Apa difference sebenarnya Ustaz? Tapi maksud itu dia macam semua tadilah. Soalan tu macam soalan Haji Fakri tadi. Apa beza Siraj dengan Nur kan? Apa beza Imra'atun dengan memang ada perbezaan lah ya. Kalau waladun anak secara umum, maknanya anak kandung kita panggil waladun. Waladun tu mesti anak kandung. Anak kandung ya. Kalau bukan anak kandung tak boleh panggil waladun. Kalau ibnun umum, boleh anak angkat, boleh anak saudara, boleh anak susuan, boleh belaka. Ibnun tu is a general term. Kalau waladun mesti anak kandung. Okey ya. Satu lagi tadi apa? Waladun, bunai. Ibnun, satu lagi? Bunai. Okey. Bunai tu ada makna my lovely anak ya. Jadi daripada Ibnun kita ada Bunai. Bunai tu bila Nabi Yaakob panggil anak dia Yusuf, dia panggil Bunai. Ya. Dan makna di situ bukan anak angkat ya. Dia anak kandung sebab dia kan umum. Ibnun tu boleh anak angkat, boleh anak kandung, boleh anak saudara, boleh anak susuan dan boleh anak-anak yang lain. Jadi dia panggil Bunai. Maknanya anak yang sangat kusayang. Ya, Luqmanul Hakim panggil anak dia Bunai. Ya. Apa ni Nabi siapa? Nabi Nuh panggil anak dia yang jahat tu Bunai juga. Walaupun anak tu jahat tetap dia panggil anak yang aku sayang sebab nak pujuk anak tu. Itu je beza dia Kak. Abang cerita. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Ada lain silakan tuan-tuan ya. Ada apa-apa sebelum kita masuk ke application ayat? Silakan ada apa ya. Kak Nurul ada apa lagi? Kak Suharti tak ada suara hari ni. Ya, silakan. Ya. Okey Ustaz, orang lain thank you. silakan. Tak ada apa ya. Okey, kalau tak ada apa, Haji Jalani ada apa soalan? Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan ya. Itu yang Ustaz jawab tadi dalam mesej grup ya. Wa antum fajazakumullahu khairan. Ustaz boleh kata wa anta sebab yang hantar mesej tu ialah Kak Mazidah. Ustaz boleh kata wa anti fajazakumullahu khairan sebab dia seorang perempuan. Tapi Ustaz sebut dalam bentuk plural. Kerana in Arabic, when you make it plural, maknanya dari segi akhlak dia tu, dari segi makna dia tu, dia sikit atas. Ya, sebab tu orang Arab dengan guru dia tak panggil anta, dia panggil antum. Sedangkan guru dia seorang. Dia datang jumpa ya, dengan guru dia kata antum apa khabar ustaz? Antum apa khabar? Dia tak kata anta apa khabar. Walaupun by right dia kena sebut anta. Ya, sebab dia singular masculine. Ya, tapi dia sebut antum sebab nak muliakan. That's why kita kata assalamualaikum is the same thing. Why not Ustaz kata pada Haji Fakri assalamualaikum ya akhi. Ustaz kata pada Kak Mazidah assalamualaiki ya ukhti. Tak, kita tak kata assalamualaikum wassalamualaiki. Kita kata assalamualaikum. That kom is a plural form, ya. Kom tu plural. Sebab apa? Sebab memang macam tu Nabi ajar. So kita follow lah tuan-tuan. Ya, that's why kita belajar sirah kan, belajar hadis dalam kelas-kelas lain kan. Sebab itulah. Ya, itu jawapan dia. Boleh ya? Okey, ada lain silakan. Siapa lagi? Ya. Ustaz. Ada tak? Ya. Untuk nombor 148 149 tu dia M ke, F ke, S ke, P ke? 148 149 ya. 148 Israel. Israel ni dia nama bangsa. Jadi biasanya bangsa ni in Arabic dia dia feminin. Ya, macam negara kan? Ya, macam kita kata Malaysia is a developing country. She, kita kata she in English kan? Pasal apa kita kata she? Orang perempuan ke duduk kat Malaysia ni saja, orang lelaki tak ada ke? Tak. Itu memang cara dia. Jadi bila kita rujuk pada Israel, dia merujuk pada bangsa biasanya dia feminin. Ya, dia feminin. Itu jawapan dia. Salamun is a masculine singular. Jazaun is a masculine singular. Itu ke soalan dia, Kak Mariatun? Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey, ada lain? Kalau tak ada, Ustaz stop sharing ya. Tak ada ya? Ustaz, ada? Bukan ke Israel tu juga nama Nabi Yaakob Ustaz?
Betul. Kalau kita rujuk pada Nabi Yaqub, dia singular masculine. Tapi kalau kita rujuk Israel sebagai bangsa, kita tak boleh kata singular lah, ya, tapi dia feminine. Kalau merujuk pada satu bangsa, betul, ya. Dia singular feminine. Jadi kita tengok dalam konteks dia, ya. Sebab ayat Quran tu yang menarik Quran ni, pasal kita kena tengok konteks dia, ya. Without knowing the context, or if you put a noun out of context, dia akan misleading nanti, ya. Kita boleh silap, kita boleh salah langkah. Jadi kena tengok Israel sebagai apa. Betul, ya, Haji Fakri kata Israel adalah nama asal, gelaran bagi Nabi Yaqub. So kalau kita rujuk Israel sebagai Nabi Yaqub, kita kena kata dia singular masculine lah. Tapi kalau kita rujuk dia sebagai bangsa, is a nation, ya, Jewish nation, maka kita panggil dia sebagai feminine. Itu cara dia. Boleh, ya? Okey. Ustaz, salam, ya? salam is not feminine, Ustaz? Bukan. Pasal apa salam tu feminine? Dia tak ada tanda-tanda feminine kat situ. Tak ada feminine karakteristik, tak ada. Dia tak ada tak marbutah, ya. Di akhir macam nama perempuan kan. Macam Aisyah tu ada tak marbutah, ya. Kalau jazak, jazak ni betul. Ada ciri-ciri feminin jazak ni. Ya, tetapi Quran tidak menjadikan jazak sebagai feminin. Quran, ya, apa kita panggil, ya. Cuma adalah dalam konteks tertentu kan. Ya, wa jazaohum, ya, jazaul khair kita kata sebagai contoh. Jadi dia tidak menunjukkan dia tu feminin. Walaupun ada ciri-ciri feminin. Ciri feminin dia kat mana? Alif dan hamzah at the end tu. At the end of the word ada alif dan hamzah. Alif dan hamzah is a feminine, ya, character. Ya, tu simbol kepada feminin tu. Macam kita kata as-sama, sama kan? Sama tu feminin, ada alif hamzah at the end. Ya, macam nama orang perempuan, Asma, ada alif hamzah, feminin. Tapi jazak macam tadilah ada exception. Exception itulah yang kadang-kadang sedikit menyusahkan kita. Ya, dia challenging lah. Dia bukanlah menyusahkan, tapi dia challenging for us to understand. Ya. Okey, ada lain silakan. Ada, tak ada? Kalau tak ada, Ustaz stop sharing, ya. Okey, Ustaz. Ya. So kita tengok kita punya contoh-contoh pula, ya, insya-Allah. Kita akan tengok contoh kita. Ya. Okey, Ustaz share. Ustaz besarkan dia. Ya. Besar sangat. Okey, ni Ustaz ambil satu contoh, ya. Hari ni kita cerita imra'ah, ya, seperti mana yang ditanya pada minggu lepas. Surah Al-A'raf. Tuan-tuan boleh snap je gambar ni, ya. Suratul A'raf, ya. Suratul A'raf, surah yang ke-7 ayat 83. Okey, sudah. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa anjaynahu wa ahlahu illa, ya, kita sambung illam, ya, illam ra'atahu. Kalau kita nak wakaf, fa anjaynahu wa ahlahu, fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu. Kalau kita wakaf dekat illa, imra'atahu. Tapi kalau kita wasal, fa anjaynahu wa ahlahu illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Ya, ini cerita tentang isteri Nabi Lut. Ya, imra'ah di sini adalah isteri Nabi Lut. Ya, isteri Nabi Lut, ya, yang diutus oleh Allah ke bumi kaum Sadom. Ya, ke bumi Sadom, sekarang berada di Jordan lah, ya, di Laut Mati tu. Ya. Jadi ayat 83. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah, ya. Jadi kita ya. Kita tabulate dia, ya. Kita tablekan dia, tuan-tuan, ya. Mari kita tengok. Fa anjaynahu, ya. Ustaz letak dia nampak complicated sikitlah, tapi nak buat macam mana, ya? Sebab ruang kita tak besar. Ya, fa anjaynahu. Jadi dia mula dengan fa, huruf fa, ya, yang Ustaz hitamkan kat sini. Jadi fa di sini ialah partikel, dia connector.
Ya, dia at the beginning of the sentence dan dia connecting the current sentence with the previous one. Jadi sebelum ayat ni ada ayat 82, bila kita nak sambung cerita, kita kena gunakan partikel yang datang sebagai connector. Jadi fa ni yang connecting the previous sentence and the current one, the existing one. Fa anjayna, fa kita terjemahkan biasanya lalu, maka boleh. Anjaynahu, anjaynahu. Anjay, asalnya anja, tapi bila kita sambung dia, kita kena hidupkan anjayna. Kita tak kata anjana, tak sedap. Anjayna. Lalu anjayna. Apa makna anjay? Maknanya selamatkan. Jadi siapa yang selamatkan? Na di situ, na. Na tu kami, daripada nahnu. Dia punya kita panggil longer form dia ialah nahnu. Short form dia na. Na kami. Jadi Allah kata fa anjayna, kami telah selamatkan. Lalu kami telah selamatkan, maka kami telah selamatkan. Fa tu maka atau lalu, anja telah selamatkan, dia past tense verb. Na di situ ialah pronoun, dia dua. Who di belakang adalah objek dia. Pronoun juga, tapi dia pronoun objek. Kalau na, pronoun dua. Jadi ada banyak tu. Tuan-tuan boleh tengok daripada atas, Ustaz merahkan dan ada yang dihitamkan. Fa, particle connector, plus anjay. Anjay is a past tense verb. Past tense verb. Siapa yang buat? Bila ada verb, mesti ada dua dia. Who is the doer? The doer is always Allah. The Almighty. Pronoun dua. Plus who at the end. Who is a pronoun. But apa kita panggil? Dia punya kedudukan dia sebagai apa? Sebagai subjek? Bukan. Sebagai objek? Yes, objek. So fa anjaynahu. Terjemahan dia, lalu ataupun maka kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala telah selamatkan dia. Dia tu siapa? Dia tu lelaki ke perempuan? Mestilah lelaki, sebab who tu lelaki. Kalau perempuan, fa anjaynaha, ha perempuan. Yang Allah selamatkan ialah suami dia. Siapakah suami dia? Nabi Lut alaihissalam. Yang berasal daripada Babylon juga. Dia Kaldan juga, Kaldan. Kaldani maknanya orang-orang Kaldan. Kaldan ni daripada Babylon. Sama dengan Nabi Ibrahim, sama dengan Sarah. Mereka daripada family yang sama. Fa anjaynahu, lalu atau maka kami telah selamatkan dia. Dia tu siapa? Dia tu Nabi Lut. Ada soalan tak? Apa ni kolom yang pertama? First column, any question? Silakan. Kak Jamilah ada apa? Kak Jamaliah ada apa? Okey Ustaz, faham. InsyaAllah. Faham okey. Orang lain silakan. Ada apa? An tu untuk apa Ustaz? Yang mana? Alif nun tu. Because mana ada alif nun? Yang mula-mula tu. Anjay itu apa ni, past tense verb. Dia 4 huruf. Oh, dia 4 bukan 3 lah. Dia bukan 3. Originally memang 3, tapi di sini dia sebab apa ni, okey, macam ni macam nak cakap, Verb ni can be divided into 2. Ada transitif, ada intransitif. Haji Fakri faham tak yang tu? Faham kan? Transitif and intransitif. Mungkin Ustaz refresh balik lah rasanya. Okey, nak kena ada refresher course. Okey. Ustaz make it apa ni, simple je. Transitive verb. Verb Okey. In terms of time, verb ni ada past tense, ada present tense, ada future kan? Itu in terms of time. Correct. Okey. In terms of apa ni, in need of object or not. Sebab ada verb dia perlukan objek. Macam tadi kan, jazakallahu khairan. Khairan is the object. Macam contoh kita makan nasi, apa ni, kita makan nasi, kita minum kopi, Jadi kopi is the object, nasi adalah objek juga, Jadi bila kita nak objek, biasanya dia punya verb tu kena transitif. Transitif tu biasanya ada hamzah kat depan. Bukan semua, tapi dia ada hamzah, dia ada tanuk, dia ada syaddah ataupun sabdu dan sebagainya lah.
Sebab kita tak pergi lagi, ya. InsyaAllah kita habis 170 noun, kita akan masuk, ya. 170 verb pula tuan-tuan. Kita akan jumpa 100 verb. Noun 170 dalam buku ni, verb ada 100. Kita akan tengok lebih detail. Tapi for the time being, Ustaz nak make it simple, ya. Hamzah dengan nun depan tu campur jim, campur ya. All the 4 letters adalah verb. Dia satu verb. Satu verb. Maknanya verb tu dibuat daripada 4 letters tu. Hamzah di atas alif, nun, jim dan ya. Anjay. Kita tak boleh kata najai, tak boleh. Kita kata anjay. Ya, anjay itu is one verb. Ya. Consisting of 4 letters. Ya, itu jawapan dia. Ada lain tuan-tuan, silakan. Ada apa? Ya. Tak ada. Fa anjaynahu. Lalu atau maka kami selamatkan dia. Kami selamatkan dia, ya. Allah telah selamatkan dia. Dan yang selamat siapa lagi? Wa ahlahu, ya, kolom yang kedua. Wa ahlahu. Wow, still, ya, dia jadi connector juga, partikel ahlahu. Ustaz merahkan ahlahu. Ahla, ya, kita dah sebut dulu antara makna ahla, ya, ahla ataupun ahli itu ialah isteri. Tapi di sini bukan makna isteri, di sini makna keluarga. Kerana Nabi Lut ada anak. Buktinya dalam Quran, ya, ketika malaikat datang, ya, malaikat nak selamatkan Nabi Lut, ya, keluar bersama dengan anak-anak dia. Ya, anak-anak dia itulah yang dia offer kepada orang-orang jahat tu. Sebab orang jahat tu nak mengamalkan homoseksual, kan? Jadi kata Nabi Nuh, jangan buat benda-benda tak senonoh tu, ya. Bertaubat, ya, dan aku offer anak aku perempuan. Dia ada 2 anak perempuan pada masa tu, ya. Ambil anak-anak aku ni. Ya, sebahagian pendapat kata 3. Ya, tak apalah, yang penting dia ada anak perempuan. Ya, ambillah anak-anak aku ni sebagai isteri kamu yang sah, yang bersih, ya. Mereka jauh lebih bersih daripada lelaki-lelaki yang kamu ada nafsu terhadap mereka. Jadi menunjukkan ahlahu di sini ialah keluarga. Ya, itu pemahaman melalui konteks. Wa ahlahu. Ya, wa ahlahu, waw dan ahla, keluarga, hu-nya. Nya tu siapa? Nya tu ialah Nabi Lut alaihissalam. Ya. Jadi waw is a particle connector, ahla is accusative noun. Accusative tu dia apa? Dia follow yang depan tadi, ya. Maknanya kalau who kat depan tu, ni ustaz apa highlightkan who ni. Ya, ustaz highlightkan dia, ya. Kalau who ni, ya, pada kolom yang pertama. Who tu dia objek, kan, pronoun objek. Jadi ahla ni pun, ya, dia bukan pronoun, ya, tapi dia follow yang depan ni. Oleh kerana who ni objek, maka ahla pun objek juga. Kalau who, kita tak nampak dia sebagai objek pasal dia pronoun. Pronoun dia tak makan saman, ya, dia abnormal. Tapi kalau ahla, dia normal, ya. Macam mana tahu dia normal? Pasal dia boleh letak baris. Ya, boleh letak ahla. Kita kadang-kadang boleh letak ahlu, kadang ahli. Boleh 3-3. So dia normal noun. Kalau who, ya, tak boleh. Memang dia who. Ya, boleh lahi kadang-kadang. Tapi dia tak jadi objek lah. Kalau objek, ya, boleh apa? Anjainahu ataupun he. Ada 2 saja. Ya, tapi dia abnormal noun. Tak boleh lah. Kalau ahla tu boleh, senang. Wa ahlahu, ya. Ustaz ulang balik daripada kolom yang pertama, maka kami, yakni Allah, telah menyelamatkan dia, yakni Nabi Lut, wa ahlahu, dan, ya, dan keluarganya. Jadi keluarga Nabi Hud tu pun diselamatkan. Dia bukan objek, tapi dia ikut objek depan. Sebab ada waw. Ya, bila kita ada connector, sentence connector aja, baris dia akan ikut baris depan. Dengan syarat depan tu, ya, mesti normal noun. Macam who dekat depan ni, who yang Ustaz highlight ni, dia bukan normal noun. Bila bukan normal noun, kita tak nampak lah dia punya fathah, tak nampak. Walhal dia objek. Pasal dia abnormal. Tapi kalau ahlahu, ni kita nampak. Ya, kalau kita nak kata dia objek, untuk faham senang, kita kata dia objek lah, untuk senang faham. Ya, tapi sebenarnya baris dia ahla ni kerana ada sentence connector. Bila ada sentence connector, ya, the noun
nak panggil, dia punya case dia ataupun kedudukan ahla tu sama macam kedudukan who kat depan. Kalau who tu is a pronoun, ya, is an object, maka ahla pun objek juga, macam objek. Baris dia sama, ya. That's why kita kata accusative noun. Accusative maknanya dia objek. Ya, ataupun macam objek. Dia ikut baris. Yang akhir ahlahu. Kita tak boleh kata ahlahi, tak boleh. Ahlahu. Ya, ahlahu. Maknanya di sini dia genitif ni. Ya, who ni genitif. Pasal apa dia genitif? Dia second noun. Ya, ahlahu, ahla is the first noun, who is the second noun. Ya, tak tahu tuan-tuan dapat ke tak? Kalau tak dapat tanya ustaz, tak apa. Ya, I'm ready to answer. Ya. Ada apa tuan-tuan? Silakan. Tuan-tuan jangan diam je tuan-tuan. Dahlah hujan kat luar ni. Ya. Sunyi Saya saja. nak tanya Ustaz. Ya. Ustaz, saya nak tanya. Kalau yang tak ada sentence connector wa ni, ahla ni jadi apa? Dia boleh jadi Kena ada. Kena ada sentence connector. Mana boleh macam saya pukul, okey contoh ya. Ada dua orang. Ada Ahmad dengan Muhammad. Ustaz kata, saya pukul Ahmad Muhammad. Mana boleh? Saya pukul Ahmad dan Muhammad. Mesti ada dan. Dan tak boleh buang. Dan tu tak boleh buang. Pasal ada dua golongan yang diselamatkan. Yang pertama ialah the Nabi himself. Ya, Nabi Lut diselamatkan. Yang kedua ialah keluarganya. Nabi memang Allah akan selamatkan. Tapi pasal apa keluarga Nabi Nuh, Nabi Lut pun diselamatkan? Sebab dia beriman. Sebabkan dia beriman, maka jadi dan keluarganya. Macam mana? Kak Jamilah, Jamalia? Bukan dalam ayat ni lah. Contohnya perkataan ahla ni boleh tak kalau tanpa ada wa ni, tanpa sentence connector ni, dia jadi ahli ke? Ahlu ke? Kalau di sini tak boleh lah. Tak boleh. Bukan dalam ayat ni lah. Kalau contoh tempat lain tak ada wa connector ni, dia sekarang ni it seems like the wa connector ni yang menukar baris yang itu jadi fathah ke? Ya, betul. Betul. Wow itulah yang menyebabkan dia jadi fathah tu. Pasal dia follow yang depan. Dia follow the previous one. So maknanya kalau dalam ayat lain tak ada, tanpa ada wow connector ni, ahla can be ahli or ahlu lah. Boleh. Boleh kalau dia jadi subjek, dia jadi ahluhu. Let's say kan, kita kata ahluhu. At the beginning of the sentence, boleh? Ahluhu. Kalau dia datang selepas min ahlihi, boleh? Boleh? Tiga-tiga boleh. Dia boleh ahlu, boleh ahla, boleh ahli. Sebab dia normal noun. Dan dia boleh tanwin. Dekat sini, kita tak boleh bagi tanwin. Sebab apa Kak Jamalia? Sebab apa ahla tak boleh bagi tak boleh ahlanhu? Pasal apa tak boleh? Kat sini tak boleh tanwin. Pasal apa tak boleh tanwin? Ahla ni tak boleh tanwin pasal apa? Sebab ada wa connector ni. Dia compound noun kan Ustaz? Ya, sebab dia compound noun. Betul. Sebab dia compound noun dan dia first noun. Dia first noun. Kalau dia second noun masih boleh tanwin sebab dia first noun. First noun memang tak boleh tanwin. Itu jawapan dia. Alright. Okay. Alright, terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ya. Ada lain silakan. Tuan-tuan bagi faham. Ya. Anja tadi maknanya selamatkan Ustaz. Telah menyelamatkan. Past tense verb. Telah menyelamatkan. Ustaz. Ya. Ustaz, kalau particularly yang kalau ahlahu tu Fa is a connector from the previous sentence. So telah fa, maka Allah telah menyelamatkan. Menyelamatkan dia. Sebab tu Ustaz merah kan ni. Sebab dia ada beberapa perkataan. Yang pertama fa, anjai second one, na third one, who four. Ya, ada empat semua. Ada empat perkataan kat situ. Bukan 4 huruf ya, 4 perkataan. Dan in Arabic, satu huruf juga boleh jadi perkataan. Contoh kita panggil the letter fa ni kan. Satu huruf je tapi maksudnya maka. Maksudnya ialah lalu. Dia adalah kita panggil, dia adalah particle by itself. Dan dia ada makna, it carries meaning. Sebab fa tu maknanya maka, ya. Kenapa kat sini fa tu particle connector bukan
particle preposition. Bukan fa tu termasuk particle preposition ke? Bukan Dia bukan preposition. Preposition mean, ila, an, ala. Preposition tu yang 9 tu kan mean. Okay. Dia partikel tapi dia partikel bentuk connector. Dia partikel. Okay. Macam wow kan? Wow, dan, maka, kemudian kan partikel. Tapi dia bukannya preposition. Apa ni Kak Jamaliah tertukar ni antara preposition dengan partikel. Ya, confused. Jadi okey sama. Dia kena ingat bila kita sebut tentang bahasa, dia terbagi 3. Ada noun yang boleh tanwin, abdul ihlam tu noun lah. Nombor 2 kita ada verb. Verb ni yang bercerita tentang perbuatan tu. Past tense, present tense, future tu verb. Nombor 3 tu yang bukan noun, bukan verb. Ya. Bila dia bukan noun dan bukan verb, dia jadi apa? Dia masuk kategori ketiga. The third category is called particle. And particle ada macam-macam jenis. Ada particle of preposition, ada particle of exception, ada particle of confirmation, ada macam-macam particle. Ya, macam particle untuk exclamation, macam ya ayyuhallazina amanu, ya wahai. Wahai itu pun particle. Tapi dia partikel berbentuk exclamation untuk menyeru. Kan? Macam la, tidak. Partikel juga tapi denial. Ya. Jadi partikel tu macam-macam jenis. Yang biasa kita jumpa ialah partikel preposition yang mean, daripada, ya, kepada. Tu partikel preposition dan juga sentence connector. Itu yang banyak kita jumpa, ya. Tapi di sini kejap lagi cuba tengok. Particle of exception ni ialah partikel juga. Tapi particle of exception melainkan dia partikel. Itu maksud dia. Boleh tak tuan-tuan? Okey tak? Sorry Ustaz. Ya, silakan. Ya. Seorang-seorang. Ya, seorang-seorang. Ustaz, color Ustaz tak insing lah Ustaz. Yang merah kat tak apa? Color Ustaz tu tak insing. Fa tu patutnya hitam, particle connector dia hitam kat bawah. Ya, tak apalah. Ustaz mengakulah ya. Tapi macam tadilah ya. Ustaz warna, patutnya Ustaz tak payah warnakan. Ya. Tapi macam biasalah kalau Ustaz tak warnakan, nanti Ustaz bagilah warna. Bila Ustaz bagi warna pula, dia tak macam itulah. Suggestion je Ustaz, bukan suggestion. Ya faham. Tapi macam itulah kan. Alhamdulillah ketidak nanti Ustaz kena 3.45 mula tadi. Alhamdulillah Ustaz sempat juga bagi warna sikit-sikit lah. Tak dapat semualah. Tapi this is the best. With a limited time tu boleh juga buat. I don't have the luxury of time. Terima kasih. Thank you Ustaz. Ustaz, sorry Ustaz. Ada student slow sikit Ustaz ni. Fa'anjainahu balik pada situ Ustaz. Ya, silakan. I think this is my problem. I think I've been asking you this before as well. Because if we look at the word, and we want to look for it. We want to look because it's all written together, right? Fa'anjainahu. Yeah. So and attached to one another. Yeah. How in the world am I going to know that the root word is anja here? How will I know, Ustaz? First of all, kita boleh buat macam ni. Kita panggil elimination system. Eliminate. You have to eliminate. First of all, you know that fa, the letter fa at the beginning of the word is a connector. Macam wow is a connector, fa is a connector. Jadi yang pertama kita dah selesai dah, ya. You can eliminate the first letter fa as the first as the first word. Yeah. Alright, okay. Fa dah letak. Okay, selesai. Pergi kat belakang pula, ya. Kat belakang kita ada who. Who is a pronoun. Ya, another word. Ya, dah selesai dah kan? Okay. The problem is anjaina. Depan dah buang, belakang dah buang. Ya, anjaina. Anjaina tu kita nampak na. Na tu memang kami. Na tu kami. Kami tu Allah lah biasanya. Jadi bila kita buang fa depan, na belakang, hu belakang, apa yang tinggal? Yang tinggal anjai. Anjai. Ya. Anjai yang tinggal. Dan anjai, you cannot break anjai into two words, cannot. Because anjai is one word, ya, for verb lah, ya. Dia memang satu perkataan saja. Ya, satu perkataan. Anjai itu satu perkataan.
mungkin apa ni, you are having problem now, ya, sebab kita tak pergi lagi work secara detail, tak pergi lagi. Macam tadi kan, bila apa ni, Haji Fakri ask me about the difference between transitive and intransitive. Sebenarnya kita tak sebut lagi, tak cerita lagi. Ustaz hanya cerita subjek, predicate, subjek, objek. Ya, betul Ustaz. Okay. Because I think because anja tu is not common kan. Macam ahla tu kita tahu the word is alif halam. Ahli, pasal ada perkataan bahasa Melayu. Ya. So macam maybe boleh macam figure out lah kan Ustaz. Dia macam anjaina tu I didn't know that it is anja out of nowhere lah, out of nowhere. Ya, out of nowhere. Ustaz. Memang betul lah. Ya, sama. Okey. So, Ustaz, ada siapa? Anjay ni dia Ustaz tadi cakap selamatkan kan. So najaya telah menyelamatkan. Telah menyelamatkan. So najaya ni yang selamat Yang mana? An tu tambah najaya ni dia punya root word Betul. Tu adalah tambahkan kan? Tambah untuk menunjukkan dia transitif. Maknanya tambahkan untuk yang ada objek yang saya cakap tu lah. Yalah. Yalah, tu kita panggil transitive verb. Transitive. Maknanya dia mesti ada objek. Ustaz, kalau transitive tu dalam bahasa Malaysia apa Ustaz? Dalam bahasa Malaysia sama juga ya. Dia panggil kata kerja transitif. Kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Sama. Dia ambil daripada Inggeris sebiji. Habis yang macam pola-pola tu apa maksud dia? Yang ada pola. Yang mana? Pola. Dia jadi macam pola 4, pola 3 contohnya. Itu adakah itu maksud transitif tu? Oh, saya tak tahu tu. Daripada mana tu dapat tu pola-pola ni? Kalau 3 word perkataan asal dia pola 3, tapi bila ada penambahan dia jadi pola 4 atau 5 atau 6 macam tu. Okey, betul lah tu. Ya, betul lah pola 4 dalam macam tu. The verb is it? The verb penambahan. Azan ya, kita berhenti kejap. Kejap lagi boleh tanya balik ya, azan. Gambaran macam tulisan.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Jadi Ustaz bagi contoh anjay ni ya, antara makna selamat dengan menyelamatkan. Kalau selamat itu intransitif. Tapi kalau menyelamatkan itulah transitif. Ya, sebab bila kita kata Allah telah menyelamatkan, mesti ada objek. Allah telah menyelamatkan siapa? Ya, ada objek kan? Ya, Allah save somebody. Ya, who is that somebody? That somebody is Prophet Lut alaihissalam. Tapi kalau kita kata Lut selamat, dia tak ada objek. Dia tak ada objek sebab dia intransitif. Jadi tuan-tuan, tolong disalin, tolong dicatat. Verb can be divided into two. The first one is called transitive. The second one is called intransitive. Ya. Yang transitif dia ada objek. Yang intransitif dia tak ada objek. Itulah cerita dia. Dapat tak tuan-tuan? Boleh dapat ya? Boleh Kak Jamalia okey kan? Okey, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih. Okey. Sama-sama ya. Yang Kak kata tadi betul. Najaya dengan anjaya tu. Jadi kalau anjay itu transitif. Ada objek? Ada. Objeknya who. Tapi kalau kita kata naja ya, macam kita kata tak bolehlah letak ke sini kan ya. Tapi secara umumnya macam tadilah, makna bahasa Melayu tu senang. Allah telah menyelamatkan, mesti ada objek ya. Kalau kita kata Nabi Lut telah selamat, mesti ada objek. Yang tak ada objek itulah intransitif. In di depan tu maknanya not lah ya. Without objek. Tapi kalau transitif tu with objek, ada objek ya. Okey. Particle connector. Wah. Ustaz, so what is the root word again, Ustaz? The root word is non-jim-ya. Non-jim-ya. Ya, dekat sini sama. Tapi di sini dia ada hamzah depan. Bila ada hamzah depan tu, dia ada additional meaning. Instead of selamat, now it become menyelamatkan. I thought the ya was for because you have to make it fa anja. I thought anja was the root word. Betul lah. Tapi anja tu ada alif kat belakang, ada alif maksurah. Yeah. Ada alif maksurah kat belakang tu. Alif without dia ya tapi dia tak ada dia alif lah. Alif tapi dia tak ada titik. Tak ada titik. Tapi bila kita sambung, ya tak ada titik dua. Tapi bila kita sambungkan anja tu dengan na, dia tak boleh jadi anjana. Dia kena jadi anjaina. Betul. Dia macam ala. Macam ala di atas, ain lam alif kan. Ala makna atas kan. Ala. Bila kita nak tambah kum kat belakang, kita tak boleh kata alakum. Kita kena kata alaikum. Jadi makna alif tu kita kena hidupkan dia. Ya, kita hidupkan dia jadi ya. Sebab ya dengan alif tu dia interchangeable. Maknanya kadang-kadang jadi alif, kadang-kadang boleh jadi ya. Sebab apa? Sebab ya ada dua bentuk. Ya, alif ada dua bentuk. Ada alif yang macam tiang telefon dan ada alif yang bentuk ya, tapi without titik. Ya. Tapi kalau kita nak attach dia dengan pronoun ya yang datang selepas dia, you have to apa kita panggil make it live ya. You have to enleave the ya. Jadi dia anjaina not anjana. Tu jelah ya. Kita belum belajar verb secara detail. So tak apa. Dapat tu pun dah cantik dah tu. Okey dah tu. Ya. Okey Ustaz. Thank you. Focus now ya. Always welcome. Dia punya focus is always on the noun. Sebab kita kan ya mencari ya 117 noun tu. Lepas dapat 117 noun, tuan-tuan kena ulang balik 170 noun tu, tuan-tuan dah boleh bergerak dah. Dah boleh we can start travelling. Ya, with that 117 nouns. Without that 117 noun tak cukup lagi. Ya. Itulah cerita dia. Boleh ya? Okey. Wa ahlahu dan ahlinya. Ahli makna ahli keluarganya. Nya tu siapa? Nya tu sama the first column ya. Who tu nya tu ialah Nabi Lut. The second column who is he is also Nabi Lut, sorry. Illa dia particle exception. Ya, melainkan siapa?
imra'atahu. Okey, kita pergi balaghah pula sikit masuk ya. Sebab Haji Fakri ada tanya, ada beza tak zaujun, zaujah dengan imra'ah, ada beza. Biasanya imra'ah ya merujuk pada isteri juga sama, tetapi isteri yang bermasalah. Maknanya isteri yang tak patuh pada suami, itu imra'ah. Ya, isteri yang tak boleh melahirkan anak, imra'ah. Isteri yang suami dia bermasalah pun isteri itu tak ada masalah. Contohnya ialah isteri Firaun, imra'atu Firaun dalam Quran, dalam surah Al-Qasas. Ya, isteri Firaun. Sebab apa dipanggil isteri imra'ah Firaun? Kerana suami dia bermasalah. Dia tak ada masalah, dia beriman. Suami dia tak beriman. Even kalau suami dia pun tak beriman, ya, dia bukan Muslim practicing couple, maka dia dipanggil imra'ah. Kalau dia tak boleh melahirkan anak, contoh ya ada masalah. Contoh Nabi Zakaria dengan isteri dia. Dipanggil ya imra'ah Zakaria, isteri Nabi Zakaria sebab dia ada masalah. Tapi bila dia boleh melahirkan anak saja, tukar jadi zaujun. Haji Fakri ya, pay attention, ada dua tu. Maknanya kalau imra'ah biasanya ada negative connotation. Sama ada dia ada masalah melahirkan, mengandung, sama ada dia ada masalah dengan suami dia, maknanya dia tak beriman atau suami tak beriman, ya, ataupun isu-isu lain. Tapi kalau dia tak ada beriman, dia tak ada masalah tu, ya, macam Hawa, isteri Nabi Adam, dia kita guna zauj, ya, zaujun, spouse. Kalau tidak guna imra'ah. So itulah secara umum dia. Boleh Haji Fakri? Dia dah keluar, Ustaz. Oh, dia dah keluar, Ustaz. Okay, nanti dia tengok balik lah. Ya. Okey, orang lain faham? Ada masalah? Ya, boleh beza tak antara imra'atahu dengan zaujahu? Ya, Allah guna imra'atahu. Kerana imra'atahu makna dia ialah makna isteri. Zauj pun isteri juga. Tapi isteri dalam situasi yang berbeza. Ya, this is balaghah. Tapi sebab dah ada yang tanya, Ustaz jawab jugalah ya secara umum. Jadi tuan-tuan take note, imra'ah isteri, tetapi isteri yang bermasalah. Ya, dia ada masalah mengandung, dia ada masalah melahirkan, ya. Dia ada masalah, mana dia tak beriman. Macam kes ini, isteri Nabi Lut tak beriman dengan Nabi Lut. Ya, Nabi Lut ajak kaum dia meninggalkan homoseksualiti, ya, tapi isteri dia ajak pula. Isteri dia bagi tahu kepada orang kampung, kau nak tahu tak, kat rumah aku ada 3 lelaki handsome. Dia tak tahu 3-3 tu adalah malaikat, Jibril, Mikail dan Israfil. Ya, sebab itu dia dianggap tidak beriman. Jadi bila dia tidak beriman, maka kita panggil dia imra'ah. Ya. Isteri kepada Abu Lahab sama, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Pasal apa panggil imra'ah? Pasal dia tak beriman. Dan suami dia pun tak beriman juga. Ya, sama macam kes isteri kepada Firaun. Okey, ada apa? Silakan. Ustaz dah sebut imra'ah. Jadi yang tahu tu apa dia? Imra'ah tadi. Ustaz sebut imra'ah sebagai isteri yang ada masalah kan? Tapi di sini imra'atahu. Secara penuh tu apa makna dia Ustaz? Isteri. Hu kat belakang. Hu tu apa mana kat belakang tu? Hu kat belakang tu apa dia? Pronoun lah, dia. Oh ni Ustaz tak sempat tukar ni. Ya, sorry ya, Ustaz tak sempat tukar ni. Ya. Particle exception ni Ustaz tak sempat tukar ni, sorry. Ya. Tapi accusative noun tu betul. Ya, accusative noun imra'ata tu sudah. Ya. Dia secara umum betul tapi Ustaz tak tambah hu kat belakang. Accusative noun after particle of exception tu betul dah. Ya. Hu kat belakang ni. Hu ni kan makna dia. Sama macam tadi. Pronoun sama. Tiga-tiga ni sama. Kolom pertama who pun pronoun, kolom kedua pun pronoun, kolom keempat ni pun pronoun. Sama. Tiga-tiga tu sama. Merujuk kepada Nabi Lut tiga-tiga tu. Boleh? Okey. Ada lain? Ya, silakan. Apa? Ustaz, this imra'ah ni it's a normal conversation pun kalau orang kata this is my imra'ah, maknanya he means that his wife is problematic. Is it like that? Tak tahulah kan orang Arab ada agenda lain, Ustaz tak tahu. Tapi secara umum itulah yang Quran cuba paparkan. Ya, sebab Quran ni dia punya pemilihan kata tu memang precise lah.
dah Allah kan. Mestilah Yeah. Allah guna the right word at the right time at the right place. Tapi manusia macam biasa kadang-kadang dia tak peduli. Dia guna je imraati tapi isteri dia tu disayang. Ya, isteri dia tu tak ada masalah, beriman. Ya, mungkin macam tu. Tapi ada perkataan lain. Biasanya orang kata zauji lah, zauj. Ya, zauj tu lebih tepat lagi. Imra'ah ni biasa ada problem. Sama ada, okey, tak apa. Ustaz nak bagi tahu, imra'ah ni tak mesti isteri itu problematic. The husband might also be problematic. It's not the wife only. Kena faham. Macam tadi kan, Spouse macam kita lah. kata The spouse. the spouse tu. Ya, contoh macam Firaun. Asia tak ada hal, Asia beriman. Ya, Asia was a practicing muslimah. Tapi husband dia tu yang claim God kan, dia claim sebagai God, sebagai Tuhan. Ya, he claim himself as God, ya. As not as the only God but as one of the gods. Ya, salah satu daripada Tuhan. Pasal zaman Firaun tu ada Tuhan lain lagi. Tapi sebab dia nak ambil perhatian kaum dia, ya boleh. You all nak sembah siapa-siapa pun sembahlah. Tapi kena ingat, ya, the first and foremost is I myself. Ya, sebab tu kalau ustaz bawa jamaah biasa pergi ke Luxor, ya, kita pergi Luxor Temple, ya, tengok kampung Firaun, kita akan pergi ke dia punya temple besar tu, the biggest temple in the world. Ya, kat situ ada banyak tuhan-tuhan, dia buat dalam bentuk patung, tapi the biggest one, ya, will always be siapa? Ya, Firaun, Ramses II. Maknanya dia benarkan orang lain sembah juga, ya. Dan dia problematic of course. Jadi sebab tu isteri dia dipanggil imra'ah juga, bukan zauj. Ya, Adam yang dipanggil zauj. Isteri Adam dipanggil zauj dalam Quran. Okey, ada lain? Tak ada, ya. Accusative noun after particle or exception. Kemudian kita ada apa lagi? Ya, kita habiskan ayat ni. Kanat. Kanat pun tak belajar lagi, tapi kita tahu kanat tu ialah past tense verb feminine. Sebab ada huruf tak, ada yang merah ni, ya. Ada huruf tak. Ya, tak dipanggil tak apa? Tak maftuhah, yang terbuka, ya. Tak yang terbuka. Kanat asalnya kana, yang hitam ni aja kana. Kalau kana past tense untuk masculine. Kalau kanat past tense untuk feminine. Ya, itu aja beza dia. Minal ghabirin min, ya, dia adalah particle preposition. Okey, ni apa Kak Jamalia? Ini baru preposition min, ya. Ghabirin, apa makna ghabirin? Ghabirin ada beberapa makna. Antaranya ialah, kalau Ustaz tengok bawah ni, ialah al-baqin, orang yang kekal fil azab, dalam azab, ya. Jadi isteri Nabi Lut ni sejak dia kena azab di kampung dia tu sampailah bila-bila pun, ya, dia kekal dengan menerima azab. Ya, dia golongan yang musnah lah, ya, disebabkan dia berkonspirasi dengan kaum dia. Itu cerita dia. Boleh, ya? Okey. Ada apa? Silakan. Untuk ayat ni kita fokus. Ada apa? Tan Sri ada apa lagi? Silakan. Tak ada apa lah, Ustaz. Terima kasih. Ya, okey, ya. Isteri Al-Aziz contoh, ya. Imra'atu Aziz. Sebab apa? Ya, sebab dia ada masalah. Masa dia memfitnah dia suka pada, ya, dia suka pada apa? Suka pada Nabi Yusuf. Sedangkan dia dah ada suami. Pasal apa dia suka dengan Nabi Yusuf? Ada masalah. Kemudian dia fitnah Nabi Yusuf. Ya, dia goda Nabi Yusuf. Sebab tu dia panggil isteri. Dia panggil apa? Ya, dia panggil apa? Dia panggil imra'ah. Imra'atu Aziz. Ya. Okey, ya. Oh, ada mesej tadi, ya. First noun, second noun, ya. Okey. Jazakumullahu khairan katsira, ya. Katsira tu kalau kita wakaf lah. Kalau kita bagi bunyi kasiran. Jazakumullahu khairan katsira, ya. Sebenarnya khairan sudah, katsira tak payah. Jazakumullahu khairan sudah. Ya, sebab tak pernah dengar pula Nabi kata jazakumullahu khairan katsira, saya tak pernah dengar. Ya, orang Malaysia yang pakai. Ya. Jadi itulah, ya. Jadi sebab kita dah biasa dengar macam tu. Kita dah biasa dengar orang buat salah. Jadi kita pun ingat benda tu dah lama, kita ingat dia tu betul lah. Ya, kita dah biasa dengar orang sebut more better. Ya, more better for you to go now lah. More better. Dah dengar semua orang cakap more better, habis semua. Kita ingatkan more better tu betul. Sebenarnya salah. Macam tu lah ibaratnya. Ya. Kalau tuan-tuan puan berasa, Ustaz tak pernah sebut jazakumullahu khairan katsira, tak pernah.
Ustaz akan sebut jazakumullahu khairan. Sudah. Ya. Tapi macam tadilah ya, sebab ustaz tak notify benda tu. Ustaz tak detailkan ya. Jadi hari ni ustaz detailkan. Ketika keperluan tu dah datang, ustaz detailkan. Okey, ada apa silakan sebelum kita tamat ya. Ada apa? Shirin ada apa Shirin? Ada apa-apa kat sini yang nak ditanya? Tak ada ustaz, faham. Ada ya. Kita tak habis pun satu ayat ustaz. Memang tak habis ya, sebab yang ini pun tuan-tuan dan puan-puan tak gigit lagi. Ya, ayat dia panjang ni. Betul. Ya? Maksud saya macam tu lah ustaz. So hard, no? So one two words also pun so challenging. Ayat ni habis, yang 83 ni habis. Ya, ni habis ya. Cuma ayat bawah ni ya, sebab Ustaz nak bandingkan dengan Zaus tadi. Zaus ni Ustaz ambil yang Nabi Adam lah, Nabi Adam. Yes, bagi tahu saja ya. Ayat 35 suratul Baqarah ada perkataan zaujuka. Ya. Ustaz terjemah saja ya. Wa qulna, tengok sama-sama ya yang ni. Yang suratul Baqarah ayat 35 tafsir jalan lain ya, perkataan zaujun ya. Mana zaujun ni is a normal noun lah. Ya, dia normal noun, boleh tanwin, boleh letak alif lam di depan ya, dan boleh dibaca 3 cara. Ya, wa qulna, dan qulna, kami telah berkata ya, atau kami telah perintahkan ya Adam. Ya, nampak ya. Ya ni partikel juga. Tapi particle of exclamation kan, dia exclaim. Exclaim maknanya dia seru, wahai Allah menyeru ya, Allah panggil wahai Adam ya. Tengok Adam tak ada tanwin. Pasal apa Adam tak ada tanwin? Kak Suharti, pasal apa the word Adam ya tak ada tanwin? Pasal apa? Dia bukan nama Arab. Dia bukan Arabic name. That's why dia tak boleh tanwin. Tapi Nabi Nuh pun bukan Arab. Pasal apa Nabi Nuh ada tanwin? Nuhun. Why? Exceptional case. Dia exception. Pengecualian. Ya. Pengecualian itulah yang memang kena datang kelas lah. Dia tak boleh figure out sendiri. Ya. Tak ada tanwin aja. Ada tanwin, maka dia kata ni bukan nama Arab. Ya. Ada nama Arab yang tak ada tanwin pun ada. Macam Makkah. Mana ada orang duk sebut Makkatun? Tak ada. Ya, Makkatan, Makkatin tak ada orang sebut. Jadi adakah dia bukan Arabic name? Dia Arabic name tapi dia special. Ya, apa kita panggil? Seperti mana Makkah tu special, solat satu solat dapat 100,000 kali ganda. Ya, puasa Ramadan macam tu juga, ya, haji umrah berbulan Ramadan macam tu juga, macam itulah kelebihan Makkah tu, tak ada yang boleh menyamai dia lah. Okey, wa qulna, dan kami telah berkata. Kami itu siapa? Allah. Yang na tu. Ya, kami telah berkata, ya Adam, wahai Adam, uskun, tinggallah. Uskun, ya, tinggallah. Anta, kamu, wa zaujuka, ya, together with your wife, bersama dengan isterimu. Pasal apa digunakan isteri? Sebab ya, Sayyidatina Hawa tak ada masalah. Dia beriman, ya, mereka loving couple, ya. Mereka tidak ada masalah dari segi Hawa tak boleh mengandung, tak ada, dia mengandung, ya, dia bersalin. Berapa kali bersalin? Ya, dikatakan dia bersalin berapa kali? Ya, 16, 17 kali bersalin. Sebab anak dia 33 orang semua itu ikut Ibnu Katsir lah. Ya, bersalin 16 kali, semua dapat anak kembar, lelaki perempuan. Couple lah, ya, sepasang pair. Jadi bila bersalin yang ke-17 baru dapat seorang anak. Dikatakan anak tu Nabi Syis. Ya, itu dalam sirah kita lah. Ya, jadi itu dia punya cerita, ya, bahawasanya Sayyidatina Hawa, isteri Nabi Adam tu, dia tak ada masalah mengandung, dia tak ada masalah melahirkan, ya. Dan dia beriman. So tak ada isu lah untuk menggunakan imra'ah kat sini. Patutnya wa qulna ya Adam uskun anta wa imra'atuka al-jannah. Tak. Ya, uskun anta wa zaujuka al-jannah. Ya, tinggallah kamu bersama dengan isterimu di dalam syurga. Ya, jadi itulah, sampai situlah. Ya, senang ceritanya sampai situlah. Ya, tak payah kita sambung sebab panjang ceritanya. Jadi cukup kita dapat bezakan antara zaujun, ya, makna isteri tadi, ya, isteri dengan konotasi positif, ya, zaujun, dengan isteri dengan konotasi yang negatif, ya, imra'atun. Jadi imra'ah adalah isteri juga, tapi isteri yang bermasalah, sama ada dia bermasalah ataupun suami dia. Ya, yang pasti, ya,
mereka ada, contoh kita kata macam isteri Firaun. Si Firaun kan dia berkahwin dengan Firaun tapi dia tak dapat anak dengan Firaun. Kalau dia dapat anak, mungkin dia tak ambil Musa sebagai anak angkat. Macam Nabi Zakaria kan, ya. Masa mula-mula Allah guna imra'ah, ya. Tak ada cerita lah lepas tu kan. Tapi kalau ada cerita lepas tu, mesti dia akan dirujuk sebagai Zauju Zakaria, isteri Nabi Zakaria. Seperti mana Hawa isteri pada Adam, ya. Dan seterusnya macam itulah. Ada apa silakan tuan-tuan. Tolong dengar balik tuan-tuan, ya. Dengar balik. Kak Mariatun ada apa Kak Mariatun? Tak ada, ya. Haji Megat ada apa Haji Megat? Silakan. Dengar balik Ustaz. Ya, dengar balik betul. Haji Megat hari ni pun tak ada respon, ya. Ada Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Tadi Ustaz ada tunjukkan perbezaan antara zaujah dengan imra'ah tu. Zaujun dengan imra'ah. Okey. Duduk pun ada beza juga kan? Duduk. Betul. Jalasa lagi satu duduk atas kursi. Oh, ada. Jalasa duduk atas lantai kan? Ataupun jalasa patutnya kalau dia berbaring, kita suruh dia duduk, kita kata dia jalasa. Kalau daripada baring ke duduk, jalasa. Tapi kalau berdiri ke duduk, qa'ada. Qa'ada bukan duduk atas kursi. Biasanya sebab maka'at tu mana kerusi, ya. Tapi yang pasti dia berdiri, kita suruh dia duduk atas kursi, ya. Kita panggil dia qu'ud, dia kata. Dah bukan ijlis. Qu'ud. Tapi orang Arab pun tak peduli je. The good news is that even the Arabs, they don't care about that. The Arab don't care about that. Jadi macam itulah. Sebab tu kalau Ustaz, kalau bercakap spoken language tak apa. Tapi kalau Quran, tak boleh. Kita kena pay attention, kena ambil perhatian sebab dia bahasa Quran. Tapi kalau bercakap tak ada masalah. Boleh aja ijlis ke uqud ke boleh aja. Ya. Bila kita sebut uqud kat Arab, Ustaz try uqud, dia pula pelik. Dia faham ya. Dia pula pelik. Oh, dia pula pelik tu. Dia kata apa ni ijlis, ya, tak ni ijlis, engkau maksudkan duduk ke? Kata iyalah. Ya, tapi macam tadilah, ya, ijlis boleh atas, biasanya bawah, duduk di bawah. Ya, duduk di lantai. Sebab tu solat ada dua, satu qu'ud, duduk atas kursi, satu lagi julus, duduk atas lantai. Ya, dan Nabi biasanya duduk atas lantai sembahyang, bukan duduk atas kursi. Tak pernah tengok Nabi, tak pernah dengar dalam hadis lah. Kecuali orang yang memang tak boleh duduk bawah. Ya, itu kita cerita panjang dalam kita punya Bulughul Maram lah. Ya, bukan di sinilah tempatnya. Ya. Okey, lain ada apa? Lagi satu tadi yang pasal jazakumullah khairan kathira tu, saya selalu juga gunakan kathira tu Ustaz. Pasal dia tak salah. Nahu, in term of nahu tak salah. Ya. Tapi tak biasa. Kalau macam Ustaz tengok Nabi tak buat, tak payah kot. Tapi kalau orang buat tak salah. Bukanlah berdosa. Tak berdosa pun kan. Sunnahnya lah, sunnah tak ada lah. Tapi dia maknanya bukan SOP Nabi lah, bukan sunnah according to sunnah practice, bukanlah. Itu je lah. Tapi boleh, tak salah. Tuan-tuan yang kata tak boleh, ya. Boleh. Ya, cuma afdal macam tu lah. Kasira tu jadi adjektif kepada khairan tu. Maknanya mudah-mudahan Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak, ya. So itu je lah, ya. Boleh. Tapi dia macam tu lah. Ya. Tapi khairan tu pun memang dah lebih baik daripada apa yang kita dapat kan. Daripada orang tu bagi kat kita something dan kita ucap pada dia khairan, maknanya khairan tu lebih baik daripada apa yang dia bagi kita tu kan. Bukan itu Ustaz. Tidak gitu. Betul, ya. Cuma kalau kita nak lagi bagus, kita kata yang terbaik lah. Sebab ada kait dengan Allah itu. Mudah-mudahan Allah bagi yang terbaik, ya, berbanding dengan apa yang dia bagi itu. Cuma kalau kita banding dua, maknanya sebab tu saya kata tadi komparatif lah. Mudah-mudahan ya dia bagi kita sebakul durian. So kita tak boleh nak balas apa kan. So kita kata may Allah reward you with a better reward kan. Ya. Kita kata better. Tapi kalau Allah tu biasa kita nak bagi tahu semoga Allah balas dengan kebaikan yang terbaik lah. Macam itulah seolah-olah macam tu.
Ya, tapi macam tadilah, makna lebih baik pun dah betul. Makna paling baik sudah tentulah yang terbaik, itulah cerita dia. Tak salah, boleh. Ya, sebab kalau kita nak cerita semua salah tak salah ni susah nanti. Ya, semua orang tak berani nak bercakap nanti. Ya, tak berani nak bercakap. Pasal apa? Sebab dia kata, kan cakap je ustaz komen pula, ya. Jadi susah kalau macam tu. Ya, jadi apa ni, at this stage kita kata buat je lah dulu, tak apa, ya. Kita baiki sikit-sikit. Ya. Better kita baiki sikit-sikit daripada kita tak buat langsung lah, ya, macam tu lah. Sebab kita nak ubah drastically susah, tak boleh. Ya. Ustaz pun ambil masa yang lama untuk sampai ke tahap ni pun lama, ya. Kita dengar, kita belajar, kita ambil kelas, kita pergi seminar, kita macam-macam. Ya, dia memerlukan memang perah keringat lah. Perah keringat, ya. Perah keringat bertahun-tahun dia baru dapat lah. Itu pun tak adalah pandai sangat. Boleh lah. Itu je Haji Megat. Ya. Ada apa Haji Megat? Silakan sebelum kita tamat. Banyaklah baik, lebih baik banyak daripada kami ini. Taklah sebab tuan-tuan ialah mungkin macam tadilah sebab masa lah, ya. It takes time. Dia akan ambil masa. Kemudian kita nak buat full time ataupun tidak sebab tuan-tuan kebanyakannya part timer kan. Memang tak boleh lah dapat macam orang yang full timer. Ya, tapi full time, nak jadi full timer tu memang kena sacrifice macam-macam. Sacrifice macam-macam lah, time kan. Masa orang pergi situ pergi sini tak pergi, ya. Orang macam tu lah, ya, kita korbankan masa banyak. Tapi dia berbaloi lah. Sebab bila kita baca Quran, kita boleh faham, kita boleh tengok makna, kita boleh rujuk kitab tafsir, boleh rujuk hadis. Oh, tu, ya, itu the greatest apa kita panggil? The greatest reward that you can get, ya, from Allah. Satisfied lah, macam tu lah cerita dia. Dan benda tu dia tak boleh jual beli lah. Macam tu lah Haji Megat. Okey, ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada apa-apa kalau tak ada Ustaz serahkan pada Kak Ajah kita. Ada apa lain-lain? Silakan. Tak ada. Ustaz, tak ada ya? Ya. Ustaz, Ajah Masyita ada nak buat announcement Ustaz. Silakan ya Ajah Masyita. Silakan. Silakan, ya. Ajah Masyita, dia lupa nak unmute ke? Okay, sorry, I forgot to unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, actually I'm speaking on behalf of Ustaz. I'm trying to... Ustaz. Okay. Boleh lah Ustaz tak Ustaz tak mengaku lah. I'm trying to promote. Malu nak cakap-cakap macam ni, malu sebenarnya. Ya, mengajar tak apa. It's okay. Tak apa. I will help to promote your trip, ya. Okay, actually Ustaz is making a trip to Iraq in February 7. About 10 days kan Ustaz kan? 10 hari 7 malam, ya betul. Okay, and inshallah I will be travelling with Ustaz. I've been travelling quite a lot with Ustaz on most of the Islamic punya trips. So actually ada lagi lah vacancy, itulah nak trying to promote ni, tapi I don't get commission, ya. Saja je nak ikut Ustaz, nak tolong Ustaz ni. So kalau siapa-siapa berminat, bolehlah call Ustaz and maybe. Okay Ustaz, actually I call Prof Noran tadi yang pergi ke Silk Road dengan kita tu. Ya. She said Ustaz, she went with Intifada juga last year before the PKP. Dia kata, Intifada dia kata was the first Malaysia lah. The first travel agent, Yes, pergi ke travel agency. After the downfall of Saddam Hussein, tahu ya Ustaz? After 16 years dia kata, So and she said she highly recommended lah. And then dia kata, maybe Ustaz can tell more the details about the the where we're traveling, the price and everything, Ustaz, if they are interested. Yalah. Okay, nanti Ustaz share je dalam. Ya, terima kasih banyak Ajah Masyita. Okay, Ustaz nak share dalam grup nanti, ya. Tu Ustaz boleh share je lah, ya. Kalau tuan-tuan berminat, sebab kebanyakan tempat-tempat kita pergi ni tempat-tempat sejarah Islam lah, ya. Iraq ni tuan-tuan bertahu kan, ya. Sahabat Nabi yang dijamin syurga ni, ya, yang disebut dalam hadis ada 40 sekurang-kurangnya, ya, semua isteri Nabi, ya, 10 yang dijamin syurga.
Hasan Hussein, ya, apa ni, isteri-isteri yang lain, kemudian siapa lagi kita kata, ya, Ummu Zufar, semua yang nama-nama tu ada. Dan sebahagian daripada mereka tu meninggalnya di Iraq, ya. Contoh macam Sayyidina Ali di Iraq, ya. Sayyidina Hussein anak dia di Iraq. Az-Zubair bin Al-Awam Iraq, ya. Talhah bin Ubaidillah Iraq. Dan ulama-ulama besar yang lain lah, ya. Jadi apa ni, bila ada peluang buat apa ni package, ya, terutamanya sebab tak ada orang lain buat. Setakat ni memang kita saja. Ya, alhamdulillah, ya, kita dapat invitation letter daripada Ministry of Tourism, ya. Iraq, ya, alhamdulillah kita kenal mereka ni melalui wakil-wakil mereka yang ada kat Malaysia. Ya, kedutaan dia pun ada di Malaysia. Jadi alhamdulillah kita kenal mereka dan memang kita alhamdulillah, ya, yang pertama buat selepas daripada kejatuhan Saddam Hussein. Memang betul. Ya, jadi dia bukan negara pelancongan lagi. Dia tak buka lagi. Ya, tapi dia jemput kita dengan invitation letter tu. So macam itulah, dan orang tak ramai. Ya, sebelum dia buka nanti untuk secara rasmi, ya, itu orang dah ramai lah, macam Turki buat kan. Ya, macam Iran, macam tempat-tempat lain. So itulah, ya, kalau tuan-tuan berminat, ya, apa kita panggil, kita punya trip tu lah pada 7 hari bulan, ya. Keselamatan jangan bimbang lah, sebab kedutaan Malaysia bagi green light, ya. Kedutaan Iraq di Malaysia bagi green light, dan kita naik Emirates tu maknanya KL Dubai, Dubai Baghdad. Ya, dia ada 2 flight setiap minggu. Ya, Emirates pergi Baghdad ada 6 kali seminggu. Ya, jadi maknanya kita naik Emirates all the way, dan Baghdad ni, ya, negara-negara luar pun masuk. Maksudnya daripada Tokyo ada, ya, daripada Narita, daripada Shanghai, Beijing, ya, daripada berbanyak negara. Negara-negara lain yang bukan Islam pun datang. Tapi semua on invitation letter dan tak ramai. Ya, memang tak ramai. Jangan bayang macam umrah, ya, macam orang pergi Turki, pergi Mesir, pergi Palestin tu masih ramai lagi. Ya, dan alhamdulillah, ya, kita dah pernah pergi, ya. Dan insya-Allah, ya, ini kita punya trip yang kedua dan ketiga lah, ya. Mudah-mudahan berlangsung dengan baik. Tuan-tuan dan puan-puan kalau berminat sila, ya, ada lagi peluang. Tapi jangan lama-lama sangat sebab masalah tiket, ya, dan pasport, ya. Jadi kalau ada pasport dah di renew, lagi mudah. Bagi je WhatsApp saja pasport image kat ustaz. Ya, deposit 1,000 saja. Ya, duduk berdua, ya. Bukan duduk bertiga berempat macam umrah dulu-dulu, bukan. Ya, ni tak ada pergi umrah sebab Iraq pun dah 10 hari. 10 hari 7 malam, ya. Itu pun dah kita cover sampai Basrah bawah tempat Imam Hasan Al-Basri, ya, tempat kita panggil, ya, Imam Abu Hanifah, ya, pergi ke, betul lah, nak cerita panjang nanti ustaz share je dalam kita punya grup tu sajalah. Ya, ucap terima kasih banyak pada Haji Ahmad Syitah, ya, kerana dia tolong sebutkan. Ya, ustaz segan sebenarnya, ya, nak cerita-cerita benda ni sebab benda ni kita panggil dia package kan, ya. Jadi tuan-tuan kalau berminat sila. Ya, kita ada jamaah daripada banyak tempat lah, ya. Bukit Damansara di, ya. Ustaz dah dapat 28 orang kan Ustaz? Ustaz dah dapat berapa orang sekarang? Belum, kita baru ada dalam 17 orang je, 17, tak sampai 20 lagi. So Ustaz perlu jadi berapa banyak orang lagi, banyak peluang lagi. Kalau setakat 10 orang, 12 orang, 14 orang boleh lagi, ya. Sebab bas besar. Ya, okey lah, harap-harap ada lah yang nak join kita, ya Ustaz. Mudah-mudahan insya-Allah, ya. Ya. Just say roughly, Ustaz, how many days, how many nights, and the price. That's the basic thing 10 people want to know. 10 days, 7 night. 10 days, 7 night. 10 days, 7 night. 83. 8,300 tu all in lah. Ya, dengan Emirates. 2 sebilik lah tu. Semualah dah masuk. 2 sebilik. Detail Ustaz akan bagi nanti dalam grup, insya-Allah, ya. Okey, terima kasih semua. Silakan ucapan penutup, ada apa? Okey. Jazakumullah Al-Ustaz Dr. Anzaruddin dan kepada semua para jemaah. Jazakumullahu khairan. Jazakallahu khairan. Tak payah kasira kan? Betul. Ya. Al-Ustaz. Saya ambil pelajaran last week. Al-Ustaz Dr. Anzaruddin dan kepada semua jemaah sehingga kita bertemu lagi di minggu hadapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam pada semua ya, pada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nazri juga ya. Insya-Allah. Terima kasih Nazri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Hari Sabtu ni tak ada cuti-cuti kan Ustaz, bulan Disember ni kan? Tak ada ya? Kalau Ustaz on saja. Melainkan tuan-tuan nak cuti lah. Ustaz on saja. Ya. Okey. Continue Ustaz, continue lah. Continue. Alright, thank you. Assalamualaikum. Sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everybody from Lake Garcinia.